وعنا في كتابك العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada minggu lepas kita dapat tengok ayat berkenaan dengan penduduk di dalam di hari kiamat besok, mereka orang yang ditakdirkan masuk neraka dia akan dikumpulkan ke satu kumpulan. Wamtazul, kan, perkataan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mereka satu kumpulan. Dan selepas tu Allah bercerita berkenaan dengan satu perjanjian di antara kita dengan Allah sebelum kita kata fil mahd, sebelum kita lahir ke atas dunia lagi. Allah kata apa? Alastu bi rabbikum, apa bukankah aku ni Tuhan kalian? Dan kita telah menjawab di hadapan Allah, qalu bala, kita semua telah mengatakan bahawa ya betul, engkau lah Tuhan kami. Tu Allah kata tu, bukankah telah ada perjanjian di antara aku dengan anak Adam supaya tidak menyembah syaitan tersebut. Apa maksud menyembah syaitan dalam ayat ni? Mengikut, menuruti dia, menuruti jejak langkah syaitan, sedangkan dia adalah musuh kita yang nyata. Dan dia kata, Allah kata, hendaklah kau menuruti aku, menyembah dan menuruti aku, kerana itulah jalan yang benar. Mana disebabkan menuruti jejak langkah syaitan itulah menyebabkan apa? Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Itulah yang menyebabkan ramai orang tersesat. Kerana tak apa? Sebab apa? Sebab apa orang boleh mengikut jejak langkah syaitan? Sebab apa orang boleh ikut jejak langkah syaitan? Dia salah, dia boleh nampak betul. Macam mana orang boleh tertipu dengan benda tu? Penyebab kita boleh tertipu dan terikut jejak langkah syaitan, kita rasa kan benda tu betul, tapi rupanya jejak langkah syaitan kita ikut. Macam mana kita boleh terjebak? Sebab utama dia jahil. Jahil. Kalau kita faham nas wahyu, kan, barulah kita nampak benda yang betul itu betul, benda yang salah itu salah. Sebab kita jahil, maka kita tak mengambil tahu daripada wahyu, maka disebabkan kejahilan itulah kita mengikut benda tersebut, kan. Banyaklah kita tengok dalam keadaan sekarang, mereka jahil tentang wahyu, maka apa yang berlaku, orang kalau dalam dalam bab berhadapan dengan syaitan tu sendiri, berhadapan dengan godaan dia dan juga berhadapan dengan al-makidah dia, kita kata apa, dia punya makidah dia, kita panggil, dengan dia punya beletan dia, maka kita kata ikut lah, kan. Orang akan senang ikut sebab dia tak tahu wahyu sebut apa, kan. Apa wahyu sebut tentang syaitan ni, bagaimana cara nak bagaimana cara kita nak menjauhi daripada godaan syaitan. Sedangkan dia sendiri cakap depan Allah, kan, illal mukhlasun, kecuali illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang akidahnya mantap, akidahnya betul, akidahnya benar. Bila akidahnya benar, dan nak dapatkan akidahnya benar hanyalah melalui jalan belajar je, melalui belajar wahyu, melalui belajar nas agama, Al-Quran dan Sunnah, pula kita dapat akidah yang benar. Kita dapat akidah yang benar, dan tindak tanduk kita pun tidaklah terikut jejak langkah syaitan. Itu antaranya hanya mengikut sangkaan-sangkaan, kan. Mengikut sangkaan-sangkaan tu kan apa? Bukan benda yang kebenaran, bukan benda yang dianjurkan oleh Al-Quran. Tu tengok apa?
Ustaz tu duk bagi petua kan. Oh tu tengok tadi kat Facebook. Apa petua tak nak bagi hilang motor. Dia suruh bakar paku tu, tulis 2468 dekat atas motor tu dengan paku panas. Tak nak bagi motor hilang. Dia suruh bakar paku tu panas-panas, lepas tu tulis dengan paku tu atas motor 2468. Kata jangan tulis sampai 2468 10 12, itu CP2 dia kata. Tulis 2468 je dia kata dekat atas motor. Dari mana datang 2468? Itulah wafak 2468 tu semua tu. Kan? Nombor-nombor tertentu tu. Macam kita dah cerita dulu kan. Nombor-nombor yang ada kedai-kedai mamak selalu duk letak tu kan. 786 982 apa tu kan. Sebenarnya nombor-nombor tu semua adalah nombor yang mewakili suatu huruf abjad Arab. Dari mana datang nombor tu? Setiap nombor tu diwakili oleh abjad Arab. Setiap abjad Arab dia diwakili oleh satu nombor. Dari mana datang nombor tu? Nombor tu adalah hasil perkiraan pergerakan bintang melalui zodiak. Ilmu zodiak ni bukan ilmu ada dalam Islam kan. Ilmu ada panggil ilmu tanjim, iaitu ilmu meramal bintang. Ilmu ramalan melalui bintang. Itu yang ulama kata 3 dalam surah Mulk tersebut kan. 3 je dalam Quran kalau kita kumpulkan semua ayat dia, hanya 3 je tujuan utama bintang di langit. Selain daripada 3 ni kalau kita buat, maka kita sesat. Pemandu kepada pelayar, penghias langit dan perejam syaitan. Ini 3 je fungsi utama bintang. Tapi ahlul bid'ah dia menggunakan bintang sebagai menentukan kehidupan dia bagaimana. Tentang luck dia, tentang nasib baik dan buruk dia ditentukan oleh pergerakan bintang-bintang. Itu cara diorang berinteraksi. Kerana diorang mempercayai ini adalah kepercayaan pagan. Kepercayaan pagan memang diorang berpandu kepada bintang. Cara mereka berinteraksi dengan segala nenek moyang diorang telah mati. Tapi apa rasa benda tu boleh berlaku? Ada ustaz yang bawa benda tu kan? Dia menuruti jejak langkah syaitan. Sebab apa dia boleh menuruti jejak langkah syaitan? Mereka tak tahu apa yang wahyu sediakan. Dia tak tengok apa yang wahyu telah sediakan. Penyelesaian daripada satu wahyu apa dia? Dia orang tak tahu apa yang wahyu telah sediakan. Kerana apa? Dia jahil. Sebab dia tak mencari, tak membaca, tak bertanya. Itu semua aktiviti membaca, bertanya, apa lagi? Membaca, bertanya, menulis, menghafal. Ini semua aktiviti yang memecahkan kita dari kejahilan. Ini semua aktiviti yang perlu kita lakukan sebagai seorang Islam. Boleh kita tak mengikut jejak langkah syaitan. Ramai orang ini, ustaz pun boleh mengikut jejak langkah syaitan. Disangkakan dia telah melakukan benda betul. Rupanya dia telah menuruti jejak langkah syaitan. Sebab apa? Dia tak tahu wahyu sebab apa. Berapa ramai orang ini macam itu kan? Ada orang boleh samakan konvensional dengan dengan Islamik contohnya. Dia kata bank Islam, contoh bank lah. Kata bank Islam kata apa, bank Islam dengan bank konvensional sama je dia kata. Dia kata sama tapi dia memilih konvensional daripada kata apa ni yang bank Islam ni dia kata backdoor riba. Tapi dia bermuamalah dengan bank konvensional. Itu lagi taik riba kat situ. So nak pilih mana? Sebab apa? Kejahilan. Dia tak tahu perkara sebenarnya apa. Kan? Ataupun apa pun dalam kehidupan kita. So, saya kata, apa yang dijanji pada Allah? Dijanji pada Allah apa? La aqudanna lahum siratal mustaqim kan. Aku akan duduk di atas amalan baik yang anak Adam buat. Aku akan duduk di atas amalan baik yang dia buat. Memang senanglah. Itu sebab Allah kena kata jibilan. Betapa ramai yang sesat disebabkan itu. Kerana apa? Menyembah dia dan menuruti dia. Sebab apa boleh menuruti dia? Jahil. Kerana kita membiarkan diri kita dalam kejahilan. Sedangkan Allah memerintahkan kita memecahkan dinding kejahilan dalam diri kita. Kan?
So kita antara cara nak mengelakkan daripada jalan syaitan, meruti jalan syaitan tanpa kita sedari adalah melakukan aktiviti-aktiviti yang memecahkan tembok kejahilan. Macam abang buat, beli kitab. Itu aktiviti memecahkan tembok kejahilan. Tapi beli dan bacalah kan. Kita semualah kan. Membeli dan kita baca. Membaca, membeli kitab, membaca kitab bersama-sama. Kita kat keluar kita membaca sama-sama. Beli kitab, baca dengan ada 3-4 orang. Baca kitab. Baca buku ramai-ramai tak cepat ngantuk kan. Baca seorang kan kejap je. Kejap memang tidur lah. Kalau baca seorang itulah masalah ni. Sebab kena baca ramai-ramai, memang susah kata nak tidur. Ajak akak baca mana. Jadi kita tak boleh membiarkan diri kita dalam kejahilan lah. Kerana kejahilan itulah yang membuatkan kita menuju jalan langkah syaitan. Kemudian dia kata apa? Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan perkara tersebut? Jadi macam kita dalam agama Islam, ni mestilah sembah Allah ni dengan ilmu, kan? Kita nak buat amal ibadat pun kena dengan ilmu. Kita nak sembah dia pun dengan ilmu. Kita nak pakai keredaan dia pun dengan ilmu. Kita nak masuk syurga dia pun dengan ilmu. So benda tu ayat ni seolah-olah menunjukkan kita pada pertembungan. Allah kata jangan ikut jalan langkah dia, ikut jalan langkah aku. Ni ayat seolah-olah ayat ni macam nak beritahu kita pertembungan di antara berilmu dan jahil. Ilmu dan jahil adalah ruang. Orang kata apa? Jurang. Yang membawa kita ke mengikuti jejak langkah syaitan. Tu sebab Allah kata afalam takunu ta'qilun. Apakah kalian tidak berfikir? Nak fikir kena guna apa? Akal. So, dengan akal itulah kita gunakan untuk menuntut ilmu. Seolah Allah kata, gunakan akal kau. Apakah kau tak gunakan akal kau? Maksud daripada ayat tu apa? Gunakanlah akal kau. Gunakan akal kau untuk membaca. Gunakan akal kau untuk menghafal. Gunakan akal kau untuk menulis. Maksud Allah, ayat ni seolah-olah Allah mengisytiharkan kita supaya menuntut ilmu. Supaya kau tak boleh mengikuti jejak langkah syaitan. Bukan setakat syaitan, lebih besar daripada syaitan pun boleh lagi kau terselamat kalau kau ada ilmu. Apa dia? Dajjal punya fitnah pun boleh selamat. Fitnah Dajjal tu pun kau boleh selamat kalau kau menuntut ilmu. So, orang kata tidak ada alasan lah untuk ilmu zaman sekarang. Ada alasan lagi ke? YouTube dah ada kan? YouTube dah ada. Kalau dulu zaman belajar, bila pensyarah bagi assignment, punyalah susah assignment ni. Tak ada internet. Sekarang internet kat sini je. Kitab pun terhad. Sekarang saya ngajar pun tak bawa buku dah. Semua kitab dalam handphone ni. Orang kata dah tak ada alasan dah untuk kita nak katakan kita boleh diri kita ni kita biarkan dalam kejahilan. Tak ada alasan dah sebenarnya. Kemudian Allah kata apa? Apa dia dah cerita pasal jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Dia cerita pasal inilah neraka yang dulu korang yang telah dijanjikan kepada kalian. Masuklah ke dalamnya. Bukan masuk, campaklah diri kalian ke dalamnya. Tercampaklah diri kalian ke dalamnya terhadap apa yang dulu kalian tak pernah percaya. Dan yang ayat kita cerita minggu lepas lah, iaitu dosa-dosa daripada panca indera, kan? Semua panca indera kita akan dipersoalkan besok di akhirat kelak. Apa telah kita perbuatkan? Mata kita, apa telah kita perbuatkan selama kita hidup? Telinga kita, apa telah kita dengar selama kita hidup? Adakah mendengar umpatan-umpatan orang, mendengar benda-benda yang tak baik, melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah, melihat, mendengar, bercakap. Kita dah bincang minggu lepas, semua panca indera ni adalah penyebab untuk kita ke syurga ataupun ke neraka, kan? Kalau kita tak jaga, dia mengingatkan kepada kita pada hari itu panca indera kau semua tertutup. Tapi yang berbicara adalah panca indera kau sendiri.
akan bercakap. Mulut kau sendiri akan tertutup, tapi yang lain semua akan bercakap. Olah panca indera kita yang telah kita gunakan secara yang salah. Dan dia kata, dan orang kafir ni kalau kehendak Allah, Allah kata kalau dia berkehendak, boleh saja dia butakan mata mereka, kan? Butakan mata mereka, dan mereka meraba-raba cari jalan, cepat-cepat bergegas, orang kata apa, bertempiaran, kan, mencari jalan sampai bila pun tak nampak. Boleh je Allah nak buat, kalau Allah kata dia nak buat lah. Ataupun kami sumpah dia kepada benda lain. Fama sata'u mudhiyan wala yarji'un, sampai sehingga tak boleh kembali kepada bentuk asal dia. Ala makanatihim ni kita kata sekelip mata, time tu juga. Time tu juga dia boleh kena. Allah boleh saja nak lakukan perkara tersebut. Bermakna nak sebutnya apa? Akibat daripada menggunakan tidak menggunakan panca indera dengan cara yang salah, tu akibat dia. Allah boleh nak balas dia melalui panca indera juga. Tutup panca indera dia. Dan kalau Allah kata, dia kata kalau dia nak buat, tapi ada tak dia buat? Dia ada buat akhirat nanti, kan? Allah kata dalam Quran apa? Wa man a'rada an zikri, nah apa, yusharu yaumul qiyamah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tak nak ikut apa yang telah disediakan oleh Al-Quran, siapa yang memalingkan diri daripada kebenaran Al-Quran, daripada kebenaran wahyu, kami akan hidupkan dia dalam keadaan hidup dia yang sangat sempit. Hidup dia sempit. Apa maksud hidup dia sempit? Bukan sempit rezeki, tak. Rezeki Allah ni dia bagi pada orang yang ingkar pada dia, boleh bagi. Tak semestinya. Kalau dia berusaha, dia dapat rezeki. Dia dapat rezeki bukan. Tetapi apa? Hidup dia sempit macam mana? Hidup dia sentiasa dirondong rasa tak tenang. Sebab dia mencari benda selain daripada Al-Quran. Maka benda selain daripada Al-Quran apa dia? Dosa, jalan langkah syaitan, benda yang salah, benda bid'ah, sekali benda yang bukan yang Quran anjurkan. So kehidupan dia sempit. Kerana benda yang kehidupan dia, kalau dia dah lari daripada Quran, dia tak ambil Quran, kehidupan dia adalah kehidupan yang bukan daripada kehidupan orang yang beriman. Kalau setakat benda dosa tu dia boleh ambil tanpa berfikir pun dia boleh buat. So kehidupan dia sempit. Wa nasyuhu yaumul qiyamati a'ma. Tapi hari kiamat nanti kami akan butakan mata dia. Allah boleh nak. Allah kata kami kalau nak butakan mata dia atas dunia ni boleh. Tapi dia tak buat. Tapi dia buat bila? Akhirat dia buat. Dia sendiri kata kami akan himpunkan diri dalam keadaan dia buta. Dan dia tanya apa? Qala rabbi lima hasyasani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu atas dunia aku nampak? Kata kazalika ataska ayatuna fakazalikal tunsa. Fakazalika ataska ayatuna fanasitaha. Sebab bila ayat aku datang, orang beritahu kau tentang ayat aku, kau lupa kan? Maknanya kau tak hiraukan. Bukan lupa kan? Tak hiraukan, kau tinggalkan. Bila orang nasihat dengan ajaran Al-Quran, orang bagi dalil, orang bagi ni, kata buat apa tak payah dalil lah, pakai kata ulama' je dah. Memang nak pakai kata ulama', tapi kata ulama' yang tak ada dalil, siapa nak pakai? Petua-petua orang dulu-dulu, tak ada sebarang dasaran dalil, siapa nak pakai? Hujan. Jangan tengah kaki. Siapa yang tak baca ilmu? Tahu sangat. Keluar sampai dulu. Kalau abang tak datang kan susah, soalan semua kat Abang Rizal je nanti. Orang tak hujan. Teruk. Mana tadi bang? Saya cakap. Allah akan butakan Okey. Sebab apa? Bila datangnya ayat Allah pada dia, dia tak nak ambil. Dia nak pakai lain. Dia nak pakai petua, dia nak pakai
pendapat-pendapat peribadi, dia nak pakai yang tu. So itu dianggap menjauhi ayat Allah. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu dia buat. Allah kalau nak butakan boleh kan. Kemudian dia kata sumpah dia kepada benda yang lain sampai dia tak boleh kembali ke bentuk asal. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Afala ya'qilun. Dia kata wa man, sesiapa yang telah kami panjangkan umurnya. Dia orang terjemah apa situ? Ada dia tulis panjangkan umurnya ke memberi mereka umur yang banyak? Kami panjangkan umurnya. Panjangkan umurnya. Okey. Faman ke waman? Waman. Okey, waman nu'ammirhu, sesiapa yang telah kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalq. Kalau ada kata kat sini, kami akan kembalikan dia. Nunakkis tu kita kata kembalikan. Kami akan kembalikan dia kepada arzalil umur, kita panggil, iaitu sifat orang yang dah banyak umurnya. Kami, siapa yang kami panjangkan umurnya kan, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun, kami boleh kembalikan dia kepada keadaan dia yang asal, iaitu tak berdaya, kerana umur dia telah terlalu panjang. Dan dia kata dha'ifan bada'an kana qawiyan wa shaykhan bada'an kana syaban fatiya wa naqis al-aql bada'an muktamaluhu. Iaitu kami akan kembalikan, iaitu keadaan hidup orang tua macam dia sebut di sini. Bila kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia seperti dia yang asal, tak berdaya. Apa maksud benda tu? Umur yang panjang bila dah terlalu tua, seperti kejadian asal dia dalam keadaan yang tak berdaya, akal dia yang dahulunya tajam akan mula tumpul kan. Tenaga dia yang dulunya cergas dah mula perlahan, dah mula berkurang. Itu semua adalah kesan terhadap pemanjangan umur yang Allah kata kat situ. Kemudian kata afala ya'qilun, apakah mereka tidak memikirkan perkara tersebut? Bermakna Allah nak kata, apakah kalian tidak memikirkan tentang kehidupan kalian tu kan, yang mana kalau kami panjangkan umur tu, akhirnya dekat kembali balik ke mana, seperti budak-budak lagi. Balik tak berdaya. Seperti mana ada budak kena pakai pampers, kan ada orang tua terpaksa boleh pakai. Masa dekat kembali balik. Allah suruh kita memerhatikan tentang betapa singkatnya hidup kita. Apakah kalian tidak memikirkan tentang singkatnya hidup? Hidup ni singkat, maka janganlah disisihkan dengan apa orang kata, dengan maksiat kepada Allah. Maksiat ni kena faham sini tau. Maksiat ni maksud dia besar. Orang Melayu pula faham maksiat ni benda yang berkait dengan nafsu perempuan ke apa kan. Orang duk faham maksiat sebab itu yang orang duk guna maksiat. Bermakna maksiat ni setiap perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah itu adalah maksiat. Setiap perbuatan itu adalah maksiat. So dia kata, Allah kata dalam surah Kahfi kan, Allah kata wadrib lahum masalal hayatid dunya, ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang bagaimana kehidupan dunia itu. Kama in anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang turun daripada langit. Fa asbaha shiman tazruhu riyah, air tu hujan turun daripada langit, turun ke atas tanam-tanaman. Hashiman tazruhu riyah, bercampur dengan tanaman-tanaman yang telah ada kat atas muka bumi, yang telah mati dan sebagainya. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah, kemudian tanaman tu akan subur. Lepas dia dah subur, dia dah buah apa semua, dia akan mati. Mana sesingkat tu kehidupan kita, Allah kata. Allah suruh Nabi Muhammad ceritakan, kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah was-sakhabil, ayat surah Kahfi itulah. Bagaikan air yang turun daripada langit. Air yang turun daripada langit tu apa? Jadi kejadian kita di dalam womb.
proses kejadian kita daripada womb tu. Itu Allah gambarkan seperti yang air tu turun daripada langit. Kemudian dia turun, dia membasahi bumi yang kering gontang. Kemudian bumi yang kering gontang tu, tumbuhnya pokok buah-buahan itu di waktu bila? Tak apa? Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ada buah. Itu waktu bila? Muda kita lah. Kan? Waktu kita dah muda. Bagaikan pokok yang naik. Sihat. Berbuah. Berbunga. Berdaun. Kemudian bila dia dah berbuah dan bunga, kemudian dia mula mengering. Mengering, kemudian dia mati. Mati dia tiup angin. Habis. Itu dah waktu dah tua. Allah membayangkan kehidupan kita macam itu sesingkat ni. Jadi nama pun umur. Tahu umur tu maksud umur. Nama umur kan? Kita kata umur. Umur bahasa Melayu pakai umur, Arab pun pakai umur. Tapi Arab panggil umr. Dia tak panggil umur, dia panggil umr. Umur ni apa? Maksud dia penuh. Umur dia penuh. So ulama Ibnu Sikit, ulama bahasa Arab, dia kata umur itu bermaksud penuh dan teramatlah heran manusia mengosongkannya, dia kata. Dia bahas kata umur itu dan teramatlah heran apabila manusia mengosongkannya. Kerana umur itu bermaksud penuh. Bermakna penuh dengan apa? Penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang kepada redha Allah, mencari redha Allah, belajar, habiskan umur kita dengan belajar, habiskan umur kita dengan menuntut ilmu. Orang Arab panggil apa tu? Habiskan umur dia panggil tadalluk. Tadalluk ni apa? Tadalluk jadi bergelumang. Macam ulama terdahulu bergelumang ilmu ni macam mana? Nawawi pernah adalah apa? Imam Muslim adalah satu riwayat. Dia mengatakan sehingga dia pernah terlewat solat asar kerana dia tak menyedari waktu asar tu dah masuk, kerana dia sedang sibuk menulis. Kita kalau nak bagi motivation untuk terus menuntut ilmu ni, hidup kita ni lah hidup menuntut ilmu ni, kena baca sejarah para salaf, baca sejarah para ulama terdahulu. Sebab cara dia menuntut ilmu tu, kalau kita baca, luar daripada batasan manusia. Terlalu cinta dia pada menuntut ilmu tu lain macam yang zaman hari ni orang tak boleh nak buat. Terlalu cinta menuntut ilmu. Kalau macam kita kata Imam Suyuti. Kalau kita nak katakan ada ni, kalau Allah dekat dunia ni hari ni adanya anugerah cendekiawan prolifik, kan? Kita kata anugerah cendekiawan prolifik antarabangsa, Imam Suyuti lah patut dapat. Saya tak tahu adanya orang atas dunia yang dapat menandingi Imam Suyuti punya prolifiknya dia dalam mengarang kitab. Kalau kita tengok tak ada kitab dia dianggarkan lebih kurang beribu, lebih daripada ribu. Ada yang menganggarkan kitab dia, ada yang sehingga mencecah ke puluh ribu pun ada, belas ribu ke puluh ribu. Tapi kebanyakannya ada yang tenggelam lah, terbakar lah, hanyut lah, banyak macam tu. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab Imam Suyuti, apa ilmu yang dia tak ada tulis? Semua ada tulis. Kalau orang yang biasa baca kitab, mana ada bidang ilmu Imam Suyuti tak ada tulis? Semua dia ada tulis. Itu yang peliknya. Ummul Quran, dia ada tulis pasal Ummul Quran. Hadis, Alfiah dia, Suyuti. Apa tak ada tulis? Semua dia ada tulis. Bila berlaku satu isu, terus Suyuti keluar kitab dah. Dia punya syair-syair nuniyah, dia panggil syair nuniyah dia semua berapa banyak. Dia punya Alfiah ada, Alfiah ni syair 1000 bait. Alfiah ada berapa banyak. Adalah hadis Alfiah Suyuti. Maksudnya hampir tak ada bidang pun dia tak tulis. Semua dia akan tulis. Berlaku isu je terus dia akan masuk. Kita bergaduh-gaduh pasal, kita selalu event yang selalu gaduh tahunan, apa dia? Maulid Rasul, apa lagi?
Rejab, puasa Rejab, semua tu dia ada tulis. Puasa Rejab dia ada tulis. Puasa Rejab. Apa lagi dia tulis? Semua banyak benda dia tulis. Itu orang kata kalau ada anugerah cendekiawan prolifik, dia lah orangnya. Kalau hari ni ada buat, kalau di peringkat dunia, dia lah orangnya. Mengarang hampir semua bidang ilmu dia karang. Dan apa, orang kata apa, sebab ada satu syair saya terbaca, orang zaman dulu ni kalau dia dengar satu nama orang alim, dia orang dengar satu nama orang alim, dia kata apa, la darabtu akbadal ibil, aku akan menghentakkan kaki aku ke dada unta. Itu adalah jenis term yang diorang guna untuk menunjukkan tak cakap banyak, aku terus start enjin kereta, aku terus pergi jumpa dia. Sebab menghentakkan kaki ke dada unta adalah bermaksud cepat-cepat unta ni ataupun kuda nak suruh dia jalan dengan hentakkan lah. Map dia jalan, map dia berhenti kan. Maknanya kalau nak bagi dia cepat, dia akan hentak dan dia bergegas. Itu ulama zaman dulu. Dia dengar satu orang nama, bergegas semua. Macam kita katalah, dengar satu orang alim, jauh macam mana pergi jumpa. Kalau macam mau dalam apa, di sini tengoklah, kita kata umur ni terlalu sikit. Umur tu sedikit tapi ilmu tu banyak kan. Ilmu ni banyak tapi umur kita ni sedikit. Umur, sehingga kan dalam hadis sebut apa, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur aku ni pula di antara 60 ke 70. Lebih 70 tu nasib-nasib dia lah, orang kata. Itu rezeki Allah pada dia lah. Tapi itu adalah purata umur umat aku, dia tak panjang. Nak kata nak melebihi 100 lebih pun terlalu jarang dah kan. Sekarang umur 30 pun dah ada sakit kronik kan. Umur 30-an, 40-an ada sakit kronik, orang kata. Umur tu semakin lama semakin dipendek. Jadi tak berbaloi untuk umur yang pendek itu kita habiskan dengan benda selain daripada benda yang mendapatkan redha Allah. Dan kata guru saya Gamadi, dia kata ramai orang tak menyedari bahawa menuntut ilmu itu sebagai satu ibadah. Orang cuma menganggap memperbanyakkan solat sunat, memperbanyakkan zikir, amalan-amalan itu sahaja yang dianggap sebagai ibadah. Tapi ramai yang terlupa tentang membuka kitab, membeli kitab, menghafal kitab, mengulang kaji kitab, menuntut ilmu. Pergi buka kitab depan tok guru, pergi habiskan duit untuk menuntut ilmu. Itu semua ibadat. Orang tak nampak itu sebagai ibadat. Sedangkan itulah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Setuju tak? Itulah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana menyembah Allah ni kena dengan ilmu. Jadi ayat yang ni kan, dia nak kata wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala yaqilun. Apakah mereka tidak memikirkan bahawa sebenarnya apa ni, umur manusia ni kan, kalau aku panjangkan umur mereka kan, manusia yang aku berikan umur dia panjang, sampai satu tahap dia akan mengalami kelemahan-kelemahan kan, umur dia semakin akan berkurang. Keupayaan dia semakin lama akan berkurang dan berkurang. Apakah mereka tidak memikirkannya? Mana nak sebutnya umur apa ni, kau tak tengok ke orang yang umur panjang sangat? Sebab diorang ni, orang kafir sendiri pernah sebut dalam Quran, kalau boleh diorang nak beri umur 1000 tahun diorang nak. Tapi kalau Allah panjangkan umur diorang sebegitu panjang, diorang tak fikir ke bahawa mereka akan mengalami segala kehilangan upaya, seperti mereka macam budak-budak lah kan. Kemudian dia kata wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala yaqilun. Apa tu? Waalaikumsalam. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dalam tu diorang yang ayat tadi, ayat yang pasal umur tu, diorang terjemah macam mana? Dan barang siapa yang kami panjangkan Umurnya, nescaya kami kembalikan dia pada awal kejadian. awal kejadian. Awal khalqin, awal kejadian.
Betul lah. Apa mereka tidak mengerti. Mereka tidak Mengerti. mengerti. Tidak Memikirkannya lebih tepat lah kot. Betul Allah cerita pasal wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun Qur'anun mubin. Bukanlah kami ni mengajarkan kepada Muhammad itu syair-syair. Tetapi dan untuk aku ceritakan dia pasal syair tu adalah benda yang tak patut bagi dia. Sebab dia bukan nak datang ke dunia untuk bawa syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tetapi apa yang dia bawa adalah zikrun, peringatan-peringatan, wa Qur'anun mubin, dan juga ayat-ayat yang nyata. Yang dia kata maksud ayat ini adalah Allah menafikan bahawa Quran itu adalah sebagai satu bentuk syair. Syair yang syair yang seperti difahami oleh Arab. Sedangkan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi adalah Quran dan bukannya syair. Jadi seolah ayat first tu, ayat wa ma 'allamnahu syi'ra tu, dia menyatakan bahawa Allah menafikan Al-Quran ini sebagai syair. Kerana kalau kita tengok, adakah Quran ini nak menandingi, adakah Quran ini dianggap sebagai kitab, ada sebagai buku-buku syair? Kan? Kerana syair sifat dia macam mana? Syair sifat dia adanya bait, adanya kita panggil apa itu nak sebut apa dalam bahasa Melayu pun saya tak tahu. Dia panggil al-arid wal qawafi. Al-awarid wal qawafi. Al-awarid wal qawafi ni macam ni tau. Belakang rima yang sama lah kita kata. Tapi Arab punya rima lain. Dia bukan macam kita. Can belakang can. Rangkap pertama can, rangkap ketiga can kan. Contoh. Rangkap kedua ban, rangkap keempat ban, macam tu bukan. Itu senang sangat. Kalau syair Arab ni, dia ada nama dia Al-Awarid wal Qawafi. Al-Awarid wal Qawafi ni lah dia punya rima dia tu pun dah bermula daripada depan lagi. Lepas tu dia ada main potong-potong 1 0 1 1 0. Dia ada satu ilmu tu, nama dia ilmu Arab wal Qafiyah. Ilmu mengenal bait syair. Susah ilmu tu, saya tak belajar. Sebab apa, dia budak yang ambil stam dekatan 6 ni dah belajar benda tu. Saya pergi Morocco tak ambil stam, so tak belajar lah. Tapi yang mana yang pergi Mesir tu diorang belajar benda tu. Dia panggil Al-Arab wal Qafiyah. Dia ada potong-potong dia 1 0 1 1 1 0 1 1 0 macam tu lah. Atas dia tu, dia punya nak menentukan dia punya baris-baris dia tu. Quran adakah macam gitu? Seakan. Bukan kita kata tak, seakan. Kan? Apa contoh dia? Banyak kat surah-surah ayat 30 tu. Apa juzuk 30 tu kan banyak. Kan contoh wal fajr wa layalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Kan ra ta ra sin ra. Tapi kalau kita nilai dari sudut ilmu awarid dan qawafi, tak masuk. Dia cuma sama belakang saja. Dia panggil apa? Benda tu dipanggil sebagai rima-rima tu semua. Dia ada banyak rima. Rajas lah, ada banyak benda. Kalau Arab, saya ingat lah kawan saya, kalau orang baca syair dia tahu bahar tu bahar apa. Dia panggil benda tu bahar. Bahar ni laut kan? Bahar ni laut, tapi nama bahar tu dipinjamkan untuk menunjukkan rima akhir satu syair. Dulu adalah seorang kawan ni Arab, dia baca, dia ni kehidupan dia dipenuhi dengan, dia suka syair. Ada seorang kawan saya nama Arab, dia suka syair. Satu hari orang tanya dia, nama dia, tapi dia orang Senegal, bukan orang Arab, orang Senegal. Saya tanya dia, ada seorang Arab ni terus baca syair depan dia. Cucu baca syair. Lepas tu dia tanya, apa bahar syair yang aku baca tadi? Sekali ada seorang kawan Arab tu sebelah, dia kata apa? Itu bahar ringkun, dia kata. Bahar ringkun tu nama laut dekat tempat kita orang tu. Tepuk dahi Arab tu tengok. Mana ada nama laut ringkun tu, laut dekat tempat saya duduk. Kata tu nama dia bahar ringkun, dia kata. Tergelak-gelak Arab tu tengok. Sebab nak menentukan bahar tu, nama Quran tak ada bahar ni semua. Dia seakan-akan syair. Tapi adakah di kitab syair? Tak. Walaupun rima belakang ni memang boleh sama. Tetapi
dalam kitab Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur, dia kata ayat ni bukannya menyatakan bahawa Nabi ni tak tahu syair. Bukan Nabi tak tahu syair. Sebab syair ni adalah kebolehan semula jadi orang Arab. Mana-mana Arab mesti tahu syair punya. Kan sebenarnya cerita dulu, sehingga kan diorang ada satu pusat diorang untuk baca syair dekat pasar kan. Nama pasar tu Pasar Ukas. Pasar Ukas ni adalah pasar mereka memperdagangkan syair masing-masing. Dan syair 7 yang terbaik ditulis dengan emas dan digantung di pintu Kaabah. Dan syair-syair yang digantung tu dia macam cat lah. Zaman dulu pun ada carta juga. 5 carta syair terbaik diorang ada. Dan yang carta yang mengungguli carta tu dia panggil al-mu'allaqat, iaitu maksud dia yang tergantung. Apa yang tergantung? Yang digantung. Apa yang digantung? Syair lah. Syair terbaik itu yang digantung. Dia panggil mu'allaq. Itu syair-syair yang digantung. Zaman belajar dulu kena hafal tu, syair yang digantung tu kena hafal. Dia ada 10 yang digantung dengan 7 yang digantung. Belajar apa masa zaman tu, syarat wajib lulus kena hafal 7 yang digantung tu. Bahasa dia dah susah. Bahasa dia kalau kita cari dalam kamus Arab pun tak jumpa. Bahasa tu selalu susah dia guna. Kerana waktu tu apa yang menjadi benda common di sisi orang Arab adalah engkau mampu buat syair. Penyair di zaman itu adalah sebagai artis kita pada hari ini. Contoh, penyair yang terkemuka dan tersohor di zaman jahiliah dahulu, bahkan orang mengatakan, orang menamakan dia apa? Amirul Mukminin fi syairi. Amirul Mukminin dalam syair. Nama dia Nabigha Az-Zibyani. Zibyan. Nabigha Az-Zibyani. Syair Nabigha Az-Zibyani ni, saya dulu nak cakapnya punya bergantu dengan Nabigha Az-Zibyani ni. Syair daripada saya kata 4 saya kena hafal, sampai ke universiti kena hafal lagi. Ingatkan kata 5 dah habis, jumpa lagi. Nabigha Az-Zibyani ni punya syair. Tapi syair dia beratus-ratus bait. Tapi dia cerita macam itulah. Perempuan, arak, dia cerita benda-benda. Itu sebab kebanyakan kita jumpa. Lepas tu dia akan cerita pasal kisah-kisah perang terdahulu. Dia cerita pasal makanan kegemaran dia orang apa. Dia cerita pasal apa ni, awet yang dia pernah jumpa. Macam itu. Kemudian bila dia masuk Islam, dia ubah syair dia pula. Dia cerita pasal dia berjumpa Rasulullah. Dia zaman Nabi. Dia sempat masuk Islam. Nabi Ghazibian. Jadi saya teringat satu syair dia. Dia terjatuh daripada kuda. Penyair ni jatuh kuda pun jadi syair. Dia jatuh daripada kuda, dia sebut satu syair. Yang mana syair tu, siapa yang belajar Arab, dia akan anggap apa syair tu sebagai apa tau? Syair yang membuatkan lidah kita terbelit. Bila dia jatuh kuda, dia kata apa? Malakum takakatum alayya katakakuikum ala dhi jinnah ifranqa'u anni, dia kata. Malakum takakatum alayya katakakuikum. Dia jatuh je, orang semua kumul dia tengok. Dia jatuh daripada kuda. Dia kata, malakum takakatum. Kenapa korang berkumpul-kumpul ni? Katakakuikum ala dhi jinnah. Sebab mana korang berkumpul nampak orang gila. Ifranqa'u anni. Beredar orang semua daripada aku. Itu salah satu baik dia. Dia kena takak-kak tu. Yang peliknya, tak ada Arab guna takak-kak. Takak-kak ni ialah satu jenis perkataan yang asing di sisi Arab, tapi dia guna takak-kak, bermaksud berkumpul-kumpul. Dia juga punya air macam itulah. Bermula syair masa dia syair terbagi pada dua, syair jahiliah dan syair Islam. Zaman jahiliah tu yang kita ada rekod tentang nama-nama Tuhan diorang, nama-nama berhala diorang, semua daripada situlah dapat ditahu. Tentang Lata, Uzza, Hubal dan Manat tu semua datang daripada syair-syair diorang lah. Maksudnya syair diorang ni sebenarnya memberi saham yang besar dalam memahami ayat Quran pun ada. Kerana itulah asal perkataan Arab. Itu sebab memang orang belajar agama, ustaz ni kena hafal syair lah sebenarnya. Dulu guru saya pasal sebut benda ni, dia kata ustaz, kalau negara Arab lah, syekh tu kalau dia tak hafal syair, satu benda aib bagi syekh tu kalau dia tak hafal syair. So kita yang belah Malaysia ni adalah, kalau sini-sini abang-abang sini saya adalah
Dia orang balik Malaysia, dia orang suka kalau ceramah, dia orang bawa syair. Ni jarang kita jumpa ada orang nak bawa syair dalam ceramah dia. Sebab orang takut tak ni. Kalau Syekh Said Kamali tu, dia kalau dia bawa, dia nak dibaca tentang bab je. Kita tu ada perkataan bab. Dia baca satu syair bab beratus bait, dia baca dia hafal dia. Dia pun baca tong. Masa dia datang Malaysia tu saya kena terjemahkan dia. Bila Syekh baca syair, aku tak tahu apa benda aku nak cakap. Akhirnya saya cakap, Syekh baca syair. Saya kata. Sebab dia dah baca berjela-jela, saya tak tahu nak terjemahkan. Sebab bahasa tu terlalu rare, bahasa rare dia guna. Jadi kata Syekh baca syair, saya tak tahu nak terjemah macam mana. Sebab satu panjang sangat, satu lagi bahasa-bahasa dia saya tak faham. Tu dia kata wa ma allamnahu syi'ra. Wa ma allamnahu syi'ra. Aku bukan ajarkan dia tentang syair. Benda tu tak patut pun diajarkan. Kerja dia datang ke atas dunia bukan untuk nak baca syair. Sebab apa Allah cakap macam ni? Sebab apa yang terlalu naik, yang orang kata yang terlalu naik di kalangan Arab waktu itu adalah syair. Adalah syair. So diorang ni hanya nak dengar kalau benda tu datang daripada kata-kata penyair. Kalau kata-kata penyair yang sebut, diorang nak dengar. Sebab benda tu menyedapkan halu telinga diorang. Jadi bila datang daripada Nabi Muhammad, kan, yang mana dia bacakan wahyu tersebut walaupun seakan syair, tapi tak mengikut undang-undang syair Arab. So dia tak nak dengar. Tu Allah kata, aku tak ajarkan dia syair. Memanglah dia tak bacakan syair kat korang, aku tak ajarkan syair, tapi aku ajarkan dia Quran. Dia kata apa? In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Yang mana dalamnya hanyalah zikir-zikir. Apa zikir-zikir? Peringatan-peringatan dan juga Quran yang ayat-ayat yang nyata. Apa tujuan Quran itu? Liyunzira man kana hayyan. Yang ni benda besar dia. Surah Yasin ni. Orang kaitkan surah Yasin dengan orang mati, padahal surah Yasin beritahu kita ini untuk orang hidup. Kan? Kebanyakan orang kaitkan dia dengan kematian. Yasin kematian. Kita tak salahkan, benda itu betul, tapi itu bukanlah poin utama surah Yasin sebenarnya. Surah Yasin ni kalau kita perhati betul-betul, tema dia yang mendasarinya adalah, first kali kita kata kekuasaan, dia lebih banyak bercerita pasal kekuasaan Allah. Dia punya tema paling mendasar adalah pasal kekuasaan Allah. Dan dia kata li kat situ maksudnya demi tujuan, dengan tujuan apa? Memberi peringatan kepada orang yang hidup. Macam mana Allah kata dalam ayat lain, innama anta munzirun man yakhshaha. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah pemberi peringatan bagi orang yang takut, bagi orang dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran. Dan dia kata man kana mu'minan bidan za qalbin hayyin wa nafsin naqiyah wa uzunin da'iyah li'anna min kana sifat intifa'an bi'izal wa tazkir ma 'allamna syara wa inna 'allamna al-Quran wa qad tadakkalna anna najana sya'ana fi ta'ami sallallahu alaihi wasallam fi wa la yusalli alaihi wa la yastaqimu ma fatratan. Jadi benda tu wala yang bagilahu, bermakna benda tu tak sesuai untuk, orang kata, diorang terjemah apa kat situ? Tidak sesuai ke tidak patut? Oma yang bagilahu tu terjemah apa? Tidak patut ke, tidak sesuai ke, atau perkataan lain? Tidak layak. Ada lain tak? Ayat 70. Tidak pantas. Itu Indonesia punya. 70. Tidak layak. Kak tidak layak kak. Tidak patut. Dia tidak patut. Kau tidak? Dah diangkat ke langit. Dah tak ada. Okey. 9 silap. Tidak layak, okey. Kita kata kat sini tidak layak, tidak patut, betul lah kita kata.
Yang bagi tu orang kata tidak, bagi saya perkataan tidak layak tu lebih tepat. Tidak layak bagi dia untuk, kenapa? Untuk urusan akhirat memang dia lah pembawanya. Tapi tentang urusan dunia, Nabi juga beristihad. Yang mana istihad ni boleh berlaku betul dan boleh berlaku salah. Betul? Kerana bila Nabi SAW pernah ditanya pendapat dia tentang bila pernah ditanya pendapat dia tentang mengahwinkan pokok tamar. Kerja kahwin pokok tamar ni bukan kerja orang Mekah. Itu bukan pengetahuan orang Mekah. Nabi orang Mekah kan. Kemudian dia berpindah ke Madinah. Orang Madinah ni memang ialah negara agriculture. Memang diorang ni lebih agriculture. Kalau belah Mekah, dia lebih kepada tijariah, perniagaan. Dia lebih kepada perniagaan dan juga lebih kepada syair, kesesastraan diorang. Tapi belah Madinah ni dia memang dikenali dengan negara tanam-tanaman. Memang sibuk dengan bab ziraiyah, iaitu tanam-tanaman lah. Dia orang sendiri tahu pasal teknik tanaman. Dia pergi tanya Nabi. Dia pergi tanya Nabi. Dia kes ni sama macam orang kata apa, sakit kanser tanya ubat dia dekat ustaz. Macam itulah. Jadi dia orang tanya Nabi. Nabi, apa pandangan kau kalau kita orang kahwinkan pokok ni dengan pokok ni? Dia orang sebenarnya dalam ilmu kahwin pokok adalah ilmu yang dah ada dalam kepala otak orang Madinah. Dia bertanya sekadar mengambil pendapat Nabi. Bagaimana Nabi punya pandangan. Sebenarnya Nabi sebalas apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan hal dunia kalian berbanding aku. Sebab Nabi sebut macam tu sebab bila Nabi kata okey kau kahwinkanlah. Dia kahwinkan, tahun depannya pokok tu mati. Dan Nabi tahu pada Nabi, pokok yang kau suruh kahwin tu dah mati. Kemudian Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang hal dunia berbanding aku sebenarnya. Kerana aku ni orang yang paling tahu bab akhirat berbanding kalian. Bab agama dan bab akhirat kalian lebih tahu. Bermakna apa dalam kes macam ini? Tak patut, orang kata kan, dia kata tak patut bagi dia. Tapi yang Nabi bawa ni, kerja dia bukan nak bawa pasal syair pun. Bukan cerita benda lain dia nak bawa. Dia nak bawa pasal hal-hal gaib, hal akhirat, hal yang akan kita jumpa besok selepas kita mati. Hal-hal hereafter punya cerita. Yang tu patut kita tanya pada ustaz, tanya pada kata Allah anjur kita dalam Quran apa? Bertanya pada orang yang tahu. Ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ayat tu turun kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Kalau kau tak tahu tentang tentang kandungan kitab samawi terdahulu, pergi tanya dengan pendeta. Pendeta lagi tahu. Seolah ahli zikir itulah orang yang mengetahui bidang dia, ahli dalam bidang dia. Itulah orang yang paling tepat kita bertanya. Bukannya hal foton, biofoton kau kita tanya ustaz. Ustaz dengan rasa bangga dan yakinnya dia boleh bercerita pasal biofoton, foton, nukleus, atom, lagi cerita pasal benda itu. Hari ni ustaz dah bercerita pasal biofoton. Lepas tu dengan yakinnya dengan yakinnya, dengan hujah dia tu, dengan kejahilan dia boleh bangga dengan benda yang dia dah sebut. Seperti mana kita adanya keawaman kita pada satu benda, kita kena akui benda tu. Kita tak boleh tahu semua benda. Kan kita ni manusia. Bukan semua benda kita tahu. Kan? Itu yang salah percaturan orang kita hari ni. Pasal biofoton nukleus dengan ni kau kita tanya ustaz. Memanglah dia tak tahu. Jadi dia cakap mengarutlah nanti. Bercanggahan dengan teori sains. Lepas tu cerita pasal sakit kanser kau tanya ustaz juga. Lepas tu kau kita tanya doktor. Bukan tanya ustaz. Kata kat Malaysia ni semua benda orang tanya ustaz. Dia orang tanya ustaz. Saya pernah orang tanya apa? Ustaz, kasut Timberland lagi baik ke atau kasut
Red Wings saya tak ingat ke apa, tapi Timberland ke apa. Saya memang peminat Timberland. Saya kata Timberland lah. Kata. Sebab tu saya terfikir, apa saja ni kasut apa dia nak beri, dia tanya aku lah. Kita dah silap hari ni. Kita tak buat sesuatu tentang Quran. Kerana Nabi datang, dia nak beritahu pasal hal agama. Dia nak tahu pasal benda wahyu. Dia bukan cerita, dia nak cerita pasal kahwin pokok. Semasa peperangan Khandak, Hubayb bin Munzir tanya kepada Nabi SAW. Nabi mencadangkan satu spot untuk digali satu pait. Bukan peperangan Khandak, peperangan Badar. Nabi mencadangkan satu spot untuk digalikan suatu perigi. Tapi Hubayb bin Munzir tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata, wahyun adza am harbul wal makidah? Spot yang kau cadangkan tu, itu wahyu ke ataupun strategi peperangan? Tapi Nabi kata apa? Bal harbul wal makidah. Ini strategi peperangan, dia kata. Kalau ni strategi peperangan, lebih baiknya bukan kat situ. Sahabat seolah menyanggah Nabi tu, tapi menyanggah Nabi dalam bab urusan dunia. Bermakna Nabi pun berijtihad dalam bab urusan dunia, tetapi dia tidak ada ijtihad dalam bab urusan ilmu perkara gaib. Dia tak ada ijtihad. Itu memang datang daripada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kecuali datang daripada wahyu je. So dalam bab ijtihad dunia ni, Nabi juga berijtihad. Yang mana ijtihad ni boleh berlaku betul atau boleh berlaku salah. Kenapa? Itu bukan tujuan dia datang. Tujuan dia datang, dia diutuskan tu bukan untuk beritahu pasal strategi peperangan. Tu sebab bab strategi peperangan, bab ubat-ubatan, bab-bab benda berkaitan dengan urusan dunia secara teknikal adalah bukan urusan agama yang secara spesifik. Dia bukan datang daripada wahyu. Wahyu cuma memberitahu dia secara adab saja. Okey, ada Quran dan Sunnah dia tak beritahu cara nak laras senapang berapa, apa semua ada tak? Dia terbuka kepada kemahiran kita dalam urusan dunia. Kita sendiri yang tentukan. Kerana seandainya wahyu campur tangan dalam hal tu, kita tak boleh guna cadangan lain. Sebab dosa. Tak boleh pakai cadangan lain. Kita kena pakai cadangan tu. Tak, tetapi agama cuma hadir dari sudut apa? Campur tangan agama dalam sudut adab. Contoh dalam bab perang. Wahyu tak pernah guide kita tentang perang ni bagaimana strategi yang paling berkesan. Tetapi dia beritahu kita tentang adab, iaitu jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang yang tak berdaya, jangan bunuh orang tua, jangan menebang pokok-pokok, jangan bunuh orang perempuan. Dia campur tangan agama adalah dari sudut adab. Tapi dari sudut teknikal dia tidak ada campur tangan. Tu sebab dalam dia cuma bagi guideline khusus, guideline umum saja. Selebihnya terletak pada kita. Kerana agama Rasulullah datang, wahyu yang dia bawa bukan untuk beritahu benda teknikal tersebut. Kenapa? Dia bukan nak cerita pasal syair apa yang terbaik, siapa penyair yang terbaik ke, tak ada. Bukan. Itu masuk ayat tu. Bermakna dia nak beritahu kepada kita tentang hal-hal akhirat, hal-hal gaib, tentang peringatan-peringatan. Itu adalah dasaran utama dia datang ke sini. Nabi sebut apa dalam hadis riwayat Muslim, kata innama bu'istu li utammima makarimil akhlak, satu. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan kau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Jadi utusan ni kat situ adalah lebih, tu yang datang hadis-hadis pasal ni. 9/10 daripada punca rezeki adalah daripada peniaga. Adakah Nabi diutuskan untuk beritahu tentang peniaga? Tak payah datang hadis Nabi pun orang tahu peniaga lagi bagus daripada orang makan gaji. Betul tak? Tak perlukan hadis beritahu pun, orang semua memang tahu. Peniaga ni lebih menguntungkan daripada makan gaji. Kan? Jadi kes-kes hadis-hadis macam itu. Hadis-hadis yang datang dalam keadaan memberitahu teknikal satu benda. Kalau banyakkan hadis ni bermasalah. Dia beritahu pasal teknikal satu benda. Hadis yang selalu kita dengar tu lah, benda-benda macam itu, ada macam itu. Hadis pasal wanita ada sembilan nafsu, satu akal. Laki pula ada 9 akal. Ada hadis itu pula, hadis itu seolah mempromosi kepada satu seksis, kan,
jantinaan kan, seksis. So ada hadis Nabi, wahyu dia, roh dia bukan macam itu. Ada hadis Nabi, hadis wahyu ni dia tidak bersifat bias kepada sesuatu, tak. Dia tak pernah menyuruh kepada kebangsaan. Nabi sendiri sebut dalam hadis kan, tidak ada la fadlal arabi alal ajami. Tidak ada suatu kelebihan orang bukan Arab ke atas bangsa Arab melainkan dengan takwa kepada Allah. Tapi kita duk fikir, engkau Arab. Saya pun fikir juga sebenarnya, pergi negara Arab. Kata, kenapa dia orang pakai seksi ya? Kan dia orang tahu Quran. Dia orang Arab. Saya lupa dia orang manusia juga. Kan tak semesti Arab dia mesti orang baik kan. Dia mesti tak. So Quran wahyu-wahyu agama tak meniup seruan-seruan macam ni. Seruan lelaki lebih baik daripada perempuan, perempuan lebih baik daripada lelaki ke, ataupun bangsa ni lebih baik kata bangsa ni, tak. Itu semua bukan seruan, bukan seruan Islam. Tapi apa yang Nabi bawa ni seruan yang lebih besar, itu rahmat kepada seluruh alam. Apa rahmat kepada seluruh alam? Dia menghargai dan menjaga setiap yang bernyawa. Itulah seruan Islam. Setiap yang bernyawa. Dia kulit hitam, dia bernyawa. Kita kena layan seperti mana kita nak diri kita dilayan. Lepas tu apa? Tumbuh-tumbuhan dan apa? Tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang berbisa, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tengok agama Jainism sebenarnya lebih warak daripada kita. Jainism dia satu pecahan daripada agama Hinduism di India. Jainism, nak kenal dia pakai yang putih, tutup putih kat mulut tu, ikat. Apa ajaran dia? Ajaran dia, semut pun tak boleh bunuh, semut pun tak boleh pijak. Mana betul lah kata orang dulu pijak semut tak mati. Betul lah tu. Semut pun tak boleh bunuh. Kalau ikutkan ajaran ni, ajaran Jainism lagi warak daripada kita. Tapi tak hikmah. Betul tak? Dia satu hidupan pun tak boleh bunuh. Sedangkan ajaran Islam kata kalau dia sampai boleh memberikan mudarat kepada diri manusia, maka kita bahkan wajib bunuh dia. Itu adalah hikmah. Bukan baik sentiasa, tapi baik ada tempat, garang pun ada tempat. Itu hikmahnya Islam. So kita nak kata apa? Dalam ajaran Islam kita nak sebutnya, sehingga ke dalam bab haji, dalam kita berihram, apa batalan ihram? Patahkan pokok yang kecil tu pun tak boleh. Itu semua adalah seruan-seruan. Kalau kita faham betul-betul falsafah haji ni, itu semualah seruan-seruan besar, tema besar Islam, menghargai setiap yang bernyawa. Walaupun dia adalah binatang yang dihinakan oleh Allah dalam Quran. Dalam Quran Allah hinakan dia kan. Bukan setakat Allah hina bukan sebab apa, hina kerana Allah sumpah Bani Israel dengan binatang tu. Tapi sebenarnya dia sama saja, dia tetap makhluk Allah. Apa, anjing dan juga babi kan? Anjing dan juga babi pun sama juga. Setiap orang yang bernyawa, itu adalah seruan-seruan. Ini yang Nabi bawa. Bermakna seolah ayat ni Allah nak kata, aku bukan ajarkan dia syair. Benda tu bukan kerja dia, bukan setakat syair. Bahkan semua benda teknikal kehidupan kau pun bukan dia nak bawa benda tu, tapi dia bawa benda yang lagi besar daripada tu. Apa dia? Wahyu tu, Al-Quran, tentang peringatan-peringatan dan juga ayat-ayat. Ayat-ayat Al-Quran itu apa? Untuk orang yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dia kata wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yara anna khalaqna. Itu dah sebelahan.
wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya. Wa may yamghilahu kalau menjadi salah sekali yarmi alibi ala saliqa bi ghairi sanata wala takam illa annahu ataqab bi ghairi sanata. Tak muskil badini amalati asbah al-aini. Nomor 6. Okey, wa yahiqqal qawl ala kafirin. Ayat perkataan tu dia lebih kepada wa yahiqqal ni kita kata dan berhaklah ataupun padanlah. Padanlah qaulul kafirin, padanlah suatu hukuman ke atas orang yang kafir. Memang berpatutanlah kerana apa? Kerana sifat degil dan juga sifat tak nak dengar ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui Al-Quran. Wa yahiqqal qawl 'alal kafirin bermakna apa? Bermakna orang kafir ni adalah orang yang tidak mendapat manfaat daripada ayat Quran itu sendiri. Macam kita kata dalam surah Taha Allah kata apa? Taha ma anzalna 'alal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Illa tazkiratan liman yakhsha. Bermakna Allah kata kat situ, tidakkah aku turunkan Quran kepada engkau Muhammad untuk hidup kau rasa susah? Tetapi Quran ni aku turun kepada engkau adalah sebagai peringatan bagi orang yang takutkan azab dia. Soalan ayat tu memberitahu kepada kita, Allah menyuruh pada Nabi fokuskan dulu kepada orang yang terbuka hati ni nak dengar. Fokuskan yang tu dulu, berbanding dia berdakwah kepada dia mendapatkan perhatian orang-orang yang memang dah degil tak nak dengar langsung. Begitulah cara kita dalam menyampaikan. Kita sampaikan dulu kepada orang yang bersedia menerima, jenis hati yang terbuka, senang menerima sesuatu idea. Orang macam tu, kerana sifat yang hati terbuka mendengar sesuatu ni adalah sifat yang terpuji. Sifat yang kita bersedia untuk mendengar apa-apa pandangan walaupun bercanggah dengan apa yang kita pegang. Sifat mendengari perkara tersebut dulu. Sebelum kita walaupun datang daripada orang yang sesat, dia cerita apa benda satu kepada kita bersedia mendengar je dulu. Bersedia mendengarnya. Dan kemudian tu barulah kita nilai kena melalui hujah Al-Quran. Boleh kita bantai dari sudut hujah Al-Quran daripada hujah wahyu. Tapi kesediaan mendengar tu, sebab Nabi Allah kata dalam Quran seolah kepada Nabi Muhammad SAW, kau fokuskan kepada orang yang jenis terbuka nak dengar dulu. Tu sebab dalam surah Kahfi Allah kata apa dalam surah Kahfi? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridan wajah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya tu. Yang mana Nabi bila nak berdakwah kepada pembesar Quraisy, tiba datang sekumpulan orang yang baik, orang beriman ni nak dengar juga, tapi Nabi seolah-olah rasa macam masam, macam rasa terasa hati. Sebab dia kata aku nak cakap pada yang pembesar ni, tapi datang ini. Tapi Allah kata wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Allah kata jangan kau lebihkan orang yang memang tak nak dengar ni, tapi kau kena fokus dulu kepada orang yang dah lama ikut kau ni, dah lama dengar kau ni. Kerana itu adalah wahyu ni bermanfaat bagi orang jenis macam ini. So seolah Allah nak beritahu kepada kita wahiqal qaul 'alal kafirin. Memang berhaklah dia orang ni dapat segala macam seksa apa. Berhak dia orang dapat. Sebab apa? Mereka adalah jenis yang tak mengambil peringatan kepada wahyu telah diberikan kepada mereka. So kita, ayat ni, kita kena jadi macam yang seperti diajarkan oleh ayat ni. Kita bersedia mendengar hujah daripada orang. Kena bersifat terbuka. Bila kita tak bersifat terbuka dalam mendengar hujah, apa-apa hujah, maka pertamanya kita dah blok satu jenis mental block yang kita cerita sendiri untuk mendengar apa-apa idea. Itu sebab pentingnya ayat yang tadi tu, iaitu menuntut ilmu. Untuk kita mengetahui mana yang betul dan mana yang salah. So orang kata macam saya cerita dululah, kalau kita pun nak cerita idea Islam kepada orang bukan Islam, first dia nak dengar ke? Kan? Dia nak dengar ke? Kita terus cakap, jumpa dia terus cerita pasal Islam ni macam ni, Allah, Quran apa cerita. Belum apa-apa kita tiba-tiba terus nak cakap pada dia. Dia bersedia ke nak dengar? Tak. Macam tu juga kita, tiba-tiba paderi Kristian datang cerita pasal Jesus adalah savior kita, adalah juru selamat pada umat manusia. Kita nak dengar ke idea tu.
Kita sendiri pun tak nak dengar. Tiba-tiba dia datang nak bercerita benda macam tu. So macam kita boleh cerita dulu lah, kena kosong. Minda tu kena kosongkan dulu, kan? Kena berkawan dengan dia dulu. Jadi kita kata dalam ayat ni adalah lebih kepada kita sepatutnya orang kata bersifat dengan sifat senang mendengari apa-apa, terbuka dalam menerima apa-apa pandangan. Itulah, itu ceritanya mengajar dekat Batu Pahat. Batu Pahat Lepas cerita tadabbur ni, saya tak masuk langsung bab khilaf. Tadabbur surah tadabbur Quran ni, tadabbur dengan surah Toha. Tadabbur ni tiba-tiba ada orang soal, ustaz, apa hukum, kenapa Maliki kata anjing tak najis, dia masuk benda lain tau. Orang nak cerita surah Toha, dia masuk soalan pasal anjing. Saya sekadar menjawab soalan lah. Saya kena jawab soalan setelah perbahasan ulama' mazhab Maliki macam ni. Mula-mula dia tanya pasal apa? Orang merokok pegang anjing, beli anjing. Tak, sebelum tu dia tanya pasal ni lagi. Apa? Boleh tak kita zikir ya Razak, ya Razak? Padahal ya Razak tu kan, zikir tu kan Nabi tak ajar, dia kata. Cerita pula kat masjid kan. Itu lah kat masjid. Soalan dia je dah 3-4 kan. Daripada dia je 3-4 soalan. Kita tengah tadabbur ni, orang tengah tenang-tenang tadabbur ni, tiba-tiba dia bawa soalan-soalan provok macam itu. Saya pula terlayan. Terlayan pas cerita pasal perbahasan mazhab Maliki tu cerita. Saya cuma bawa pandangan mazhab Maliki je. Maliki faham ayat Quran dan hadis tentang dasaran tu bagaimana kan. Saya cerita panjang-panjang, cerita sekali imam tu tegur, dia kata, ustaz jangan cerita pasal mazhab lain, dia kata. Pening kepala orang ni, dia kata. Kita nak dengar yang Syafi'i punya, ustaz kita cerita mazhab-mazhab lain semua orang tak boleh ni. Tu saya cakap dengan semua orang, adakah saya ajar suruh ikut mazhab Maliki, dia kata. Tak ada kan. Itu saya tak ajar pun suruh ikut mazhab Maliki. Dan kalau saya ajar pun benda tu salah kan, kerana tidak meraihkan mazhab setempat. Itu memang ada satu klausa dalam usul. Tetapi bagi orang yang belajar, dia dibenarkan untuk melihat pandangan mazhab lain bagi orang yang belajar. Tapi dia yang tanya tu. Dia bukan jadi orang belajar pula. Lepas tu dia kata jangan cerita mazhab-mazhab lain ni semua, dia kata. Sebab apa? Sebab kita tak ada sifat keterbukaan menerima satu pandangan kan. Keterbukaan menerima. Sedangkan ayat ni nak suruh wa yahiqal liyanzira man kana hayyan wa yahiqal qawla lil kafirin. Memang padanlah bagi orang kafir tu dapat segala macam seksa. Dia kata apa? Apa-apa inzar, nasihat, dia tak terima secara hati yang terbuka. Dia tak terima, dia tak minda, dia tak bersedia nak menerima apa-apa idea, walaupun idea tu menyanggahi apa yang orang faham daripada agama nenek moyang diorang. Diorang tak terbuka untuk mendengar ni idea kan. Lepas tu ayat sebelah, awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dekat situ ialah macam persoalan. Adakah apakah mereka tidak melihat? Yarau, mereka tidak melihat. Anna, sesungguhnya kami, khalaqna, kami jadikan, la, bagi hum, mereka. Apakah mereka tidak melihat? Sesungguhnya kami telah jadikan bagi mereka, mimma, terhadap apa, amilat aidina, yang telah kami lakukan. Diorang terjemah apa kat situ? Mereka laku yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kami. Ada ayat lain? Menciptakan Dengan tangan kami. tangan kami. Yang lain? Tangan juga. Kekuasaan. Ada bagi kekuasaan. Sorry. Sesungguhnya kami telah menciptakan. Menciptakan dengan? Tapi dengan Menciptakan je? menciptakan nyata ternak. Okey. Tak ada tangan. Tangan. Sebab dalam ayat ni memang guna tangan lah. Tangan Allah. Dengan kekuasaan. Okey. Cuaca perbahasan tu. Dia terus translate kan. Terus Dia translate terus.
Sini dia sepatah, sini dia terus translate Itu saya apa? kekuasaan. Kekuasaan. Telah menciptakan dan tenakkan untuk mereka sebahagian daripada kekuasaan kami. Hmm. Tapi perkataan memang tangan. Sebenarnya Ini yang isu. sebenarnya tangan ataupun kekuasaan ni dia bergantung kepada huruf jar dia apa. Memang ada ayat memang bermaksud memang tangan Allah terus. Yang menjadi perbalahan yang kita pada hari ini tu je pasal tangan Allah. Memang ada ayat macam tu. Tapi ada ayat yang memang dia bukan bermaksud tangan pun, dia memang masuk kekuasaan. Kerana melihat pada huruf jar dia apa. Adakah dia berlaku bukan huruf jar? Konteks dia tu adakah orang kata ada, saya nak sebut susah, ta'diyah kita panggil. Adakah ta'diyah? Kita tengok perkataan tu. Yadullah fawqa aydihim tu tak ada ta'diyah. Kalau macam ni amilat aidina, ni lazim, tak ada ta'diyah. Dalam bahasa Arab lah. So memang saya nak ceritanya itu tak, poin tu tak penting lah. Cuma yang penting ialah memang ada perkataan yang bermaksud tangan tu. Memang dia tak boleh ubah. Memang salaf sendiri tak faham dia sebagai kekuasaan. Tapi ada ayat yang memang orang pun tak namakan dia sebagai tangan. Oh, memang faham dia kekuasaan. Kerana jenis ayat dia tu macam mana. Okay. So dalam ayat ni ialah bukan pasal tangan pun. Memang pasal kekuasaan. Okay. So apakah mereka, apa telah dilakukan oleh kekuasaan kami? An'am ni apa? Binatang ternak. Diorang terjemah binatang ternak. Fahum laha malikun. Fahum laha malikun. Yang mana mereka miliki. Diorang terjemah apa? Yang telah mereka miliki, yang memang mereka miliki. Kenapa Allah Kalau mereka menguasai. yang mereka menguasai? Boleh juga. Sebab apa menguasai? Rasa saya menguasai itu lebih tepat sebab ayat selepas tu menerangkan perkataan menguasai. Menguasai di sudut apa? Menunggang dan juga memakannya. Menguasai itu lebih tepat lah bagi saya. Malam tadi baru terdengar lah, sebab apa? Baru terdengar ceramah Syekh Said Kamali. Dia cerita pasal ayat Quran dia kadang-kadang kita nak tahu maksud dia kena tengok kepada selepas dia apa. Itu sebenarnya satu disiplin yang penting tau. Ayat tu kadang-kadang dia bukan tengok selepas, dia gandikan dengan tengok sebelum. Itu cara dia. Contoh dalam Quran yang Allah kata la yamassul Quran illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang dibersihkan, orang yang bersih. Itu pasal ambil wuduk memegang Quran tu, ayat tu. Tapi orang ulama kata tidak memegangnya. Nya tu siapa? Quran ke? Mutahharun tu siapa? Malaikat ke? Kerana ayat selepas tu dia akan beritahu siapa sebenarnya. Kerana ayat selepas tu memang menunjukkan kepada malaikat. Dan ayat sebelum pula menunjukkan kepada Al-Quran. Al-Quran tu adalah dipegang oleh malaikat sebenarnya, bukan orang yang perlu bersuci. Tapi dia ada banyak perbalahan lah. Sebab bila kita, kalau dalam perangan mazhab ni, bila dia bawa satu statement, argument, terus yang ni bantai, sampai kita, kalau kita baca, macam mana nak bantai balik lah. Dah tak ada hujah dah. Tapi kalau kita tengok imam mazhab, dia akan ada je point dia orang boleh nak bantai. Tu benda memang memening lah. Cuma nak sebut sini wazallalnaha. Okey, wazallalnaha ni kalau nak terjemah dia, saya terjemahkan dia kami hinakan. Ada tak yang terjemah kami hinakan? Kami tundukkan. Kami okey. Itu menundukkan tu bagi saya dia masih belum faham betul lagi. Dia tak deep lagi. Ke ada orang lain terjemah lain? Abang terjemah apa? Tundukkan. Akak tundukkan. Kak Ida? Kami tundukkan. Tundukkan. Abang? Tundukkan. Okey, tundukkan Sebab apa dia boleh terjemah tundukkan? Saya cerita. Zalla ni maksud dia hina. Kalau saya menghinakan seseorang, kalau saya telah menundukkan dia, maknanya telah menghina dia, membuatkan dia tunduk ni adalah satu keadaan bentuk yang rasa hina. Kan?
Hina. Asal kata dia hina. Zalla ni hina. Tetapi kita boleh sebut kat sini menundukkan. Zalla ni dia lebih pada pandangan saya lah. Dia lebih sesuai kalau kita nak terjemahkan zalla ni bermakna kita mudahkan. Kami permudahkan. Bagi mereka. Permudahkan bagi mereka ni kerana apa? Kami permudahkan bagi mereka segala bentuk nikmat-nikmat. Lebih ayat ni pula lebih khusus kepada nikmat apa? Binatang ternakan. Sebab apa kami mudahkan? Kerana adanya mereka tunggang. Betul. Okey, saya nak tanya. Sebelum sesuatu binatang boleh ditunggang, apa sifat dia? Liar. Susah ke senang? Susah. Kemudian kami mudahkan dia bila dah boleh tunggang, bermakna dia dah dimudahkan. Seolah-olah kalau dia kata kami tundukkan, bukan kata salah. Saya tak kata dia salah. Kata betul. Cuma orang kata dia rasa macam dia ada something lagi selepas tundukkan tu, iaitu mudahkan. Faham tak? Zalla ni asal dia hina tau. Itu maksud sebenar dia. Bermakna kami hinakan sebab bila kita seolah-olah bila kita dah menguasai binatang tunggangan tersebut, bermakna kita telah hinakan dia. Dia seolah telah terjadi hina kerana menuruti kata tuan dia macam itu. Sebab apa kita guna zalla. Bermakna kita nak, bagi saya dia lebih sedap diterjemahkan dan kami mudahkan bagi mereka. Segala nikmat-nikmat datang daripada binatang tunggangan, daripada binatang ternakan. Okey, kerana apa Allah cerita pasal tiba-tiba Allah cerita pasal binatang ternakan, nikmat binatang ternakan? Kenapa dia cerita pasal ni? Sebab ayat sebelum pasal apa? Ayat sebelum cerita pasal wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Kerana sifat degil orang-orang kafir ni apabila diberikan nasihat daripada wahyu dan dia orang tak nak dengar, Allah selalunya dalam Al-Quran macam mana? Bila Allah cerita pasal orang kafir ni degil, selalunya bila Allah kata orang kafir ni tak nak dengar nasihat, orang kafir ni suka putar belit, orang kafir ni bila Allah cerita tentang sifat-sifat buruk orang kafir, selalunya ayat yang datang selepas tu Allah akan ungkit nikmat-nikmat daripada kaum tersebut. Selalunya. Itu pattern ayat Quran. Bila dia dah ceritakan pasal sifat-sifat buruk diorang, selalunya ayat yang Allah akan selitkan ayat, dia tak semestinya selepas tu. Dia akan ada selitan ayat. Allah akan ungkit kembali nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kerana mereka tak tahu bahawa nikmat yang mereka dapat tu semua datang daripada Tuhan yang mereka tak percaya tu. Tuhan yang mereka tak percaya tu ialah Tuhan. Tetapi mereka percaya dengan sangkaan mereka yang salah, iaitu Tuhan Hubal, Manat, Lata dan Uzza tu yang telah memberikan mereka nikmat. Tuhan-Tuhan bohongan mereka yang mereka namakan diri, mereka yang memberikan nama tersebut. Okey. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu. Yang mana mereka daripada binatang ternakan tu diorang apa? Diorang boleh tunggang sebagai kenderaan, mereka makan sebagai makanan dan berbagai lagi manfaat, dan mereka minum daripada. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Bersyukur kat sini kita boleh sebut ayat ni, ayat yang bersyukur tu ayat bersyukur tu sebenarnya dia mencakupi ayat sebelum tadi tu. Ayat bersyukur afala yashkurun tu adalah ayat tu refer kepada ayat sebelum pasal panca indera. Panca indera bila guna pada tempat yang salah, menggunakan nikmat Allah dengan cara yang bersalah, dengan cara yang tak betul, dengan cara yang menyalahi syarak, maka itu adalah tanda orang yang kufur, tanda orang yang tak bersyukur. Bermakna Allah ungkit balik nikmat-nikmat dia ni kepada orang kerana menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa panca indera,
merupakan binatang ternakan dan mereka tidak bersyukur atas perkara tersebut. Sifat orang bersyukur apa? Menggunakan nikmat Allah dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak mendatangkan keredaan Allah. Kan? Contoh macam kita sebutlah. Mata yang kita guna rezeki daripada Allah. Tapi kita gunakan kepada benda yang Allah murka. Itu tak bersyukur. Tak berterima kasih, orang kata. Kan? Patut orang berterima kasih ni, kita kata, Allah dah bagi, kau buatlah benda tu betul-betul. Kan? Orang dah bagi bantuan apa ni, enjin motorbot, dia bagi jual. Dia bukan nak letak kat dia punya sampan kat bot dia bagi jual. Kita orang tak berterima kasih nama dia. Patutnya kau gunakan untuk kegunaan kau. Atau contoh, kerajaan bagi cikgu-cikgu pinjaman tab apa semua tu kan. Tab ada dapat handphone dulu kan. Cikgu-cikgu dapat yang tu. Sibuk dengan handphone tu dia buat main game. Patutnya dia gunakan untuk tujuan belajar. Sebab zaman sekarang sekolah dah ada TV kan. Sekolah dah ada TV. Guna handphone tu untuk budak-budak tengok dengan TV kan. Tapi tengok YouTube apa semua kat TV, guna Android. Sekolah saya semua kelas ada TV lah. Ada apa? Orang ada orang sedekah. Bagi semua kelas ada TV. Gunakan nikmat Allah tu dengan benda yang betul. Tu yang saya ceramah kat budak-budak kelas tu. Dah ada TV ni, nikmat Allah ni kata. Jangan guna sifat orang yang kufur kepada Allah, dia guna nikmat Allah dengan cara yang salah, dengan cara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sebab bila saya buka TV dia orang sebut Netflix Ustaz, Netflix. Saya kata itu tak bersyukur. Time kat sekolah guna TV Android ni untuk kita tengok pelajaran. Kita nak baca Quran senang, tak payahlah Ustaz buka Quran orang semua tak nampak. Sekarang Ustaz buka Quran besar-besar semua orang boleh nampak. Budak setakat 11 orang satu kelas, 13 orang buka besar-besar ni semua boleh tengok. Ini nikmat Allah ni kata. Sekolah lain boleh tentu ada nikmat ni tau kata. Sekolah lain tak dapat rasa nikmat ni. Ada je TV yang korang semua boleh tengok. Jadi jangan gunakan dia dengan cara yang salah. Sebab pernah ternampak budak darjah 5, cikgu tak ada, dia pergi buka sendiri, dia pergi tengok Netflix. Tu yang marah, cakap kat perhimpunan macam tu. Nikmat Allah ni, sifat orang yang kufur, orang yang guna Allah bagi nikmat, dia guna dengan cara yang salah. Jadi macam itulah saya cakap. Sebab Allah kata, afala yashkurun, apakah mereka tidak mensyukuri? Kerana Allah beri nikmat, binatang ternakan, tapi mereka tak memikirkan tentang nikmat yang telah Allah berikan. Sebab apa Allah kata dia tak bersyukur? Ayat selepas dia kata buat apa? Wattakhazu min dunillahi alihah. Kerana mereka mengambil ataupun mencari. Dia terjemah apa situ? Menyembah. Lebih tepat. Mengambil tu kurang tepat. Akak menyembah. Menyembah tu sebenarnya lebih tepat rasanya. Dia lebih tepat. Kalau dia abang menyembah ke mengambil? Menjadikan. Abang menjadikan ke menyembah ke mengambil? Mengambil. Memang asal dia mengambil, watakhaza ni mengambil, watakhazu mengambil. Tetapi dia kena tengok selepas tu ambil apa? Selepas tu ambil apa? Perkataan. Kena tengok perkataan selepas watakhazu tu, kena tengok perkataan apa. Kalau dia perkataan satu perkataan yang bersifat, kalau selepas dia tu ialah benda yang selepas dia tu suatu jenis ismun, maka dia kena melihat dalam keadaan min dunillahi alihatan. Okey. Selalunya selepas perkataan ittakhazu kan, dia mesti ada dua subjek. Dia kena ada dua subjek. Satu selain Allah, satu lagi sebagai sembahan. Nampak? Dia kena ada dua subjek. Itu syarat bagi perkataan ittakhazu. Dalam bahasa Arab lah. Dia bahasa ada dua benda. So, bila dia menjadikan dua tu, betul lah kita boleh terjemahkan dia sebagai sembahan. Kerana ittikhaz bermaknanya ialah
orang kata menjadikan lah, kita kata menjadikan. Satu selain Allah, satu lagi sembahan. Selain Allah sebagai sembahan, yang mana mereka dengan menggunakan tuhan-tuhan palsu lah, sebagai sembahan. La'allahum yunsarun, untuk mereka jadikan pertolongan. So dia dua unsur kat sini. Satu sembahan, satu lagi minta tolong. Faham tak? So kita ni bermakna menjadikan Allah sebagai sembahan dan sebagai tempat meminta pertolongan. Kerana sifat orang yang tak bersyukur adalah bila Allah dah bagi nikmat, dia orang tak berterima kasih pada pemberi nikmat tersebut. Kan? Orang beri, sama macam kehidupan kita lah. Orang bagi sesuatu kat kita, kita kena berterima kasih kepada dia. Kan? Tetapi terima kasih kita dengan manusia ni selalu ada syarat. Kan? Terima kasih kita dengan manusia ni selalu bersyarat. Cuma dengan Allah je terima kasih tanpa syarat. Betul tak? Kita, orang kalau bagi sesuatu dengan kita, bermakna apa? Kita terima kasih kepada dia. Tapi terima kasih kita kepada dia, dia akan letakkan syarat. Apa? Dia kata, I help you, you help me. I help you, you help me. Mana ada I help you, tak apa. You tak payah help me pun tak apa, tak ada. Tapi manusia macam itulah. Dia antara sesama manusia, I help you, you help me lah. Kan? Tapi kalau dengan Allah ni, kita kata terima kasih kepada dia hanyalah dengan menyembah dia, menjadikan dia sebagai tempat meminta pertolongan. Maknanya kalau kita di semua tak jadikan dia sebagai tempat meminta pertolongan pun, tak berkurang sedikit pun keperkasaan dia, kemuliaan dia tak dikurang sedikit pun. Jadi itu sebabnya kerana mereka Allah kata tak bersyukur, kerana tak berterima kasih dengannya memberi manfaat dan juga nikmat kepada mereka, yang mana binatang ternakan yang mereka sendiri miliki itu. La yastati'una nasruhum, dan mereka jadikan sebagai tempat memohon pertolongan. Satu sembahan, satu lagi tempat meminta pertolongan. Di situlah syirik berlaku, iaitu meminta pertolongan meminta pertolongan kepada selain Allah. Itulah dosa besarnya. Yang Nabi SAW bawa itulah dia. Yang Nabi utuskan tu bukan nak cerita pasal syair apa pun. Kan? Kalau lah Nabi ni di samping bawa Al-Quran, di samping tu dia juga bersyair, apa akan jadi? Di samping tu dia pun bersyair juga. Kata, okey, Quran kau tak dengar, tak apalah, aku syair lah pula kali ni. Dia pun bersyair. Dia bersyair lagi lah. Kan? So Allah kata memang tak patut. So benda yang sebutnya ayat bersyair tu, Allah diutuskan bukan, dia punya tujuan dia bukan nak cerita pasal syair. Itu besar ayat tu sebenarnya. Sebab benda yang paling besar dia nak bawa apa? Iaitu menjadikan Allah sebagai sembahan dan tempat minta pertolongan. Bukannya kepada tuhan-tuhan palsu yang selama ni mereka sangkakan sebagai tempat mereka meminta pertolongan. Itu satu benda yang kena ada orang ajar. Betul tak? Memang kena ada utuskan satu orang kena ajar benda ni. Sebab seandainya Allah tak utuskan Rasul untuk ajar benda ni, so selama kita ni dah lama dah kita akan meminta kepada benda-benda yang kita rasakan dia boleh bantu kita, tapi sebenarnya dia tak ada apa kuasa pun. Kita akan terpaksa menjadikan benda yang kita nampak hebat dekat mata kita, kan? Itu sebab orang-orang boleh menjadikan manusia yang diorang kagumi sebagai Tuhan, kerana benda tu nampak hebat di mata dia. Bermakna benda menjadikan sesuatu sebagai tempat meminta pertolongan dan sebagai sembahan, itu perlu kena ada orang ajar. Kena ada yang ajar. Memang kena ada utusan yang ajar benda ni. Jadi Allah sambung, la yastati'una nasrahum, sedangkan segala kuasa-kuasa yang orang minta pertolongan tersebut tak, la yastati'un, mereka tak mampu nak bantu dia orang. Wahum lahum jundum muhtarun,
Wahum lahum jundum muhdarun. Wahum lahum jundum muhdarun. Seolah-olah apa? Orang-orang kafir ini, dia kata ini, kalau kata tak tafsir lah, orang-orang kafir ini dengan kejahilan mereka dan juga kebutaan mata mereka, mereka ni seperti di dunia ini seperti askar-askar yang bersedia untuk berkhidmat kepada Tuhan-Tuhan palsu mereka dan mempertahankan Tuhan palsu tersebut. Wal huduru indaha liqadmatihi, dan juga hadir disebut dekat perkataan tu bermakna dia terjemah apa? Muhdarun kat situ. Yang dihadirkan. Muhdarun. Lain? Dihadapkan. Dihadapkan, disiapkan. Itu bagi saya lebih tepat. Masuk kat sini lah. Allah kata mereka menjadikan sesuatu sembahan dan juga tempat mereka meminta pertolongan. Kita di manusia ni kebanyakan, kalau setakat menjadikan Allah sebagai sembahan, orang Islam ramai boleh buat benda tu. Tapi yang ramai orang Islam fail dalam bab meminta pertolongan. Kan? Dalam bab meminta pertolongan, ramai orang Islam fail dari sudut ni. Mereka menjadikan sesuatu lain dan mereka yakin ada satu kuasa lain yang sama boleh minta tolong, boleh bodoh tolong orang. Ini ramai orang buat. Tu yang datang apa? Orang kata nasib baik tu pasal kes nombor tadi tu. Kan? Mereka meminta bantuan, terpaksa minta bantuan pergerakan bintang pula. Nak bantu hidup diorang. Diorang punya kepercayaan tu kan, sampai kes ada yang sanggup tukar nombor telefon, kan? Ada yang sanggup tukar nombor telefon tu dan dapatkan nombor bertuah tu. Sebab nombor telefon tu, diorang semua kita ni, bagi diorang, kita diwakili oleh nombor-nombor tertentu. Kita semua ada unsur angin, unsur tanah. Itu punya apa, kepercayaan tu zaman daripada Hellenistik punya Rom dulunya, kepercayaan unsur tanah, unsur api. Itu semua kepercayaan zodiak, astrologi itu. Dia dua astrologi, satu astronomi, satu kan. Yang baiknya astronomi ilmu falak lah. Jadi astrologi ilmu ramalan bintang. Yang ni ilmu cerapan bintang. Kan, cerap. Yang ni ilmu ramal. Dia guna nombor tu, setiap kita ni diwakili oleh nombor tertentu. Apa ni? Dan geng-geng ni yang banyak ni, sifu-sifu kos-kos bisnes ni. Kan? Dia kata, Abang Rizal ada nombor ni. Rizal, Ra, Zai, kan? Alif, Lam, Rizal. Ra tu ada nombor dia. Zai nombor dia. Jadi dia tanya, abang lahir bulan berapa? Bulan sekian-sekian. Dia pun kira. Bulan abang campur dengan nama abang. Okay, nombor abang kan 883. So dalam nombor telefon abang mesti ada nombor 883. Kalau nak berjaya. Kalau orang tu punya percaya sampai dia tukar nombor pelik dia pun. Nombor pelik dia, nombor telefon dia. Kalau boleh nombor rumah dia pun nak tukar pada nombor tu. Lepas tu bukan setakat nombor, kita ada nombor. Abang pun ada jenis abang. Abang ada jenis apa? Abang jenis air ke, jenis api ke, jenis tanah ke? Abang unsur apa? Dia panggil unsur apa. Lepas dah kenal abang unsur apa, dia tentukan abang warna apa pula. So bila abang warna apa, abang kalau nak berjaya, abang kena pakai baju warna ni, kena pakai warna. Itu yang kita kata orang tak sedar. Itu adalah Tuhan-Tuhan moden. Orang hari ni Tuhan moden. Kerana dia nampak apa? Nombor-nombor berupaya memberi tuah dan juga sial, memberi manfaat dan mudarat. Setakat sembah Allah, dialah orang yang pergi masjid dulu tau. Itulah orang yang sebelum imam datang dah capu tek cicak dekat masjid dulu tau. Itu orangnya. Tapi setakat nak sembah Allah ni semua orang boleh, betul tak? Kak, setakat nak pergi sembah Allah ni, pergi masjid, semua orang boleh buat. Tapi menjadikan dia sebagai peminta tolong tu, ramai orang fail. Kerana apa? Orang akan jadi begitu apabila dia tak faham tentang hakikat Allah tu bagaimana. Sebab apa dia jahil? Sebab apa dia orang boleh minta kepada tu semua? Sebab apa?
aku dah berdoa dan berdoa tapi tak dimakbulkan. Betul tak? Disebabkan itu dia beralih. Kerana aku dah berdoa tapi tak dimakbulkan, maka dia beralih kepada benda lain untuk makbulkan doa dia, untuk tolong dia. Walaupun benda tu langgar syariat, langgar akidah. Yang penting aku dapat apa yang aku nak. Kan? Sebab apa? Berdoa pun tak tengok wahyu, tak tengok sunnah cara berdoa yang betul. Saya cadangkan baca kitab Al-Imam Ibn Qayyim, penyakit dan penawar, Da'u Dawa. Yang dia dah terjemah bahasa Melayu dah. Penyakit dan penawar. Dia ajar kita secara sunnah. Doa yang mana doa tersebut dihimpunkan segala hadis sahih tentang cara berdoa tersebut. Dihimpunkan hadis-hadis sahih tentang cara berdoa yang sunnah apa. Sehingga kan dia kata apa? Sesiapa berdoa dengan cara yang disebut ini, sehingga boleh dikatakan hampir-hampir takkan tertolaklah doa dia ni. Kerana dia telah menghimpunkan segala penyebab yang Nabi sendiri ajar untuk mendapatkan kemakbulan doa. Dalam kitab tu ada sebut. Saya dulu zaman saya belajar, saya tengah semangat lah tu. Saya terjemah kitab tu. Dah terjemah setengah dah ni. Dah nak habis terjemah ni. Balik Malaysia, dah ada terjemah. Jalan-jalan kedai kitab tengok, dah terjemah dah. Baik tak habis. Belilah. Lepas tu ada terfikir macam tu lah. Kita nak terjemah, saya nak terjemah version kita sendiri kan. Setengah dah buat ni. Kata dalam orang kata, tak ada orang terjemah lagi ni. Sebab kitab ni sedap orang terjemah ni kan. Orang dapat baca. Tengok dah terjemah dah. Tengok bahasa Indon. Buatlah Ustaz. Ada. Kita print. Bagus tu. Ada saya dah terjemah dah. Siap. Masa belajar lagi. Itu yang buku saya pasal Aku Ingin Bertaubat Tetapi tu. Saya ada buku, tapi buku terjemahan lah. Kata pengantar Ustaz Kamilin. Ustaz Kamilin yang kata pengantar. Tapi buku tu sayangnya, saya penulis, saya sendiri tak pegang buku tu. Buku tu memang penerbit punya, jadi hak penerbit dah masa tu. Maksud saya tak tahu cara nak terbit buku. Jadi dah ditipu. Saya tak dapat hak, saya sendiri penerbit, saya sendiri penulis, saya sendiri tak dapat pegang buku tu. Memang dah jadi hak penerbit dah masa tu. Dah tersilap langkah, tak ada orang nak guide saya masa tu kan. Buku tu saya siap terjemah masa saya tahun 2 universiti. Tajuk dia Aku Ingin Bertaubat Tetapi, sebab ada banyak halangan tetapi dia. Nak taubat tapi dia ada banyak halangan. Orang ni kacau dia. So Syekh Salim Munajid diceritakan mengikut sunnah cara nak mengelepis segala halangan-halangan taubat. Bagus buku tu. Buku kecil, besar ni je. Satu lagi satu yang kitab yang tu, Ibn Qayyim tu, dicerita pasal cara yang sunnah. Yang tu hebatnya buku tu. Kitab tu ditulis dalam keadaan ada orang tanya dia soalan. Dia jawab soalan tu dengan buat kitab tu terus. Dia terus sekarang satu buku untuk menjawab pertanyaan orang tu. Seorang tu soal, apakah perkara yang dapat membuatkan orang yang telah pun bertaubat kembali mengambil penyebab-penyebab untuk dia mendapat kesesatan? Apakah yang perlu dia lakukan? Sekian, terima kasih. Betul, dia tulis aftuna ma'jurin. Sekian, terima kasih. Kemudian, dengarlah wahai yang bertanya. Dia pun sampai satu kitab besar tu, tebal ni juga lah, orang kata tebal ni juga, adalah menjawab persoalan tu. Sebab awal tu dia dah sebut dah, pertanyaan kau adalah memulakan jawapan yang besar. Dia karang satu kitab. Dan dalam tu, yang baiknya kitab tu, dia cerita pasal cara kita nak bersangka baik dengan Allah. Kerana ramai orang sangka baik dengan Allah dengan cara yang salah. Terlalu bergantung dengan sifat pemurah Allah. Tu yang datang, Allah sayang. Kita sombong pun Allah sayang. Dia tak tahu Allah ni maha pemarah. Kan? Satu lagi, dia kata, aku pernah diajukan seseorang berkata, aku ni orang Mekah. Yang mana orang Mekah ni kalau berlakukan satu dosa, dia balik ke Mekah, tawaf 7 kali, maka terampunlah dosa dia. Benda tu sendiri pun Qayyim sebut dalam kitab ni. Bermakna orang tu telah sangka baik Allah dengan cara yang salah. Dia sangka, tak apa, Allah kan maha pemurah. Macam itu. Allah kan maha pemurah. So aku buat dosa, Allah tu kan maha pengampun. Lepas tu ada pula orang bertanya kat dia. Dia kumpulkan benda-benda macam tu. Situasi-situasi yang membuatkan orang selalu sangka baik, nak sangka baik dengan Allah tapi salah caranya. Sehingga boleh buatkan orang sangka buruk pula dengan Allah.
Dia kata kalau kita dah tahu dah Allah akan apa? Allah ni pasti akan ampunkan kita. So buat apa kita minta ampun? Kan? Tahu Ibnu Qayyim jawab apa? Dia balas soalan orang tu, dia jawab apa? Orang ini lembu bakal lagi bijak daripada dia. Sebab apa dia kata? Sebab lembu pun tahu kalau lapar aku pergi makan rumput. Betul tak? Lembu lagi tahu kalau lapar pergi makan rumput. Kalau kau nak anak, kau kena kahwin. Doa tu sebenarnya penyebab. Kau kena ambil penyebab. Lepas tu dia kata, orang ni lembu lagi bijak daripada dia, dia kata. So kita kata macam tu. Dalam bab ayat wahum yunsarun ni, besarnya orang ramai ni buat bid'ah ni lah, diorang tak mampu menjadikan Allah sebagai tempat minta pertolongan. Tapi mereka ada Tuhan-Tuhan palsu yang moden pada hari ini. Nombor-nombor, pergerakan bintang, tok guru kan. Tok guru dia sendiri sampai dia kagum sehingga dia merasakan tok guru dia ni sebagai tempat dia meminta. Pernah jumpa tak orang macam ni? Saya pernah jumpa. Ustaz, dia ajak orang kalau doa tu sebutkan nama tok guru dia. So sebut nama tok guru dia. Pernah jumpa tak orang dia letak gambar tok guru dia selit dekat dia punya kopiah untuk bawa tuah? Pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa orang macam tu. Dalam beg duit dia ada gambar tok guru dia, dalam dia punya ni ada gambar tok guru dia. Kalau simpan gambar tok guru dengan nama kenang-kenangan tak ada masalah. Tapi bila saya tanya dia, sebab apa kau simpan gambar tok guru kat sini? Kat dalam kopiah kau. Dia kata, orang kata macam nak tuah. Kata nak ambil tuah lah. Nak dapat tuah lah. Syirik tu sebenarnya. Dia ingatkan benda tu betul. Sebab apa? Kenapa dia boleh kata betul? Itu sifat syaitan. Dia akan duduk atas amalan baik kita buat. Kenapa dia kata betul? Sebab dia ni kan orang soleh. Orang soleh kan dekat dengan Allah. Kan baik aku minta tolong orang yang dekat dengan Allah. Kita ni nak minta tolong dengan Allah, kita ni tak mampu. Aku kena minta tolong dengan orang yang dekat dengan Allah. Nampak baik tak? Ramai orang buat benda ni tu. Tu nak sebut Tuhan-Tuhan palsu. Tu yang Allah kata dalam ayat tadi tu kan. Syaitan akan duduk di atas perkara baik yang mereka lakukan. Kerana orang ni ramai akan tersesat kerana mengikut jejak langkah syaitan tanpa mereka sedari. Kenapa tanpa mereka sedari? Antaranya menjadikan sembahan-sembahan lain sebagai tempat mereka meminta. Tu yang kata tu orang tu pergi masjid, bukannya orang kata bukannya jenis orang tak pergi sembahyang, bukan jenis orang tak pergi masjid. Yang buat tu semua orang jenis pergi masjid. Betul tak? Kita tahu pun debat dia yang cerita. Memang ada yang jenis orang yang pergi masjid yang buat benda tu. Sama kat kampung Camik ni sama kat. Pakcik, tapi nak cakap macam ni, sebagai pengajaran lah orang kata kan. Memang kita tengok, dia memang orang pergi masjid. Kat kampung Camik tu memang dia ni, orang lain belum sampai, memang dia sampai dulu. Tapi kehidupan dia penuh dengan, kalau bercerita, dia cerita pasal pawang ni, dia cerita pasal dukun ni. Sebab apa? Dia biarkan diri dalam keadaan kejahilan. Orang yang redha diri dia jahil, maka dia senang ditipu syaitan. Betul tak? Orang yang meredakan diri dia dalam keadaan jahil, tak apalah, nantilah belajar, tak ada masa lah. Kita banyak cari alasan untuk, sedangkan kita kena cari peluang untuk belajar. Surah Yasin ada sebutkan pengajaran yang sebelum ni kan, jangan lepaskan peluang yang ada depan kita untuk belajar. Pada ayat apa? Ada ayat sebelum tu. Kita kalau saya ingat, antara nilai dia, bila peluang belajar ada depan mata, jangan sia-siakan. Kan bila 3 orang tu datang, kan, mereka sia-siakan, maka mereka sesat. Kenapa mereka boleh jadi sesat? Kerana mereka redha diri mereka jahil. So kita ni jangan pernah dalam hidup kita redha diri kita ni jadi orang jahil. Bila kita redha je diri kita jadi orang jahil, maka syaitan akan masukkan dia punya jarum-jarum kesesatan dia. Maka kita akan mudah tergelincir dan ikut jejak langkah dia. Sebab jejak langkah syaitan ni datang bukan dengan cara yang senang. Adakah syaitan bisik kita macam ni? Kau buatlah benda ni. Kalau kau buat benda ni, kau masuk neraka nanti. Ada ke? Tak ada. Bodoh lah dia nak goda kita macam itu. Betul tak? Takkan orang kan, kita kadang manusia pun kan,
Orang nak pujuk orang ni masuk skim ni, skim tu pun dia cari memujuk kan. Dia akan tipu orang tu. Nak suruh orang buat termasuk ke lembah kehinaan ni, dia akan tipu. Tu sebab yang selalu kena tipu siapa? Pakcik-pakcik tua kan. Sebab tak ada ilmu, pasal ilmu tak ada orang nak cik sedarkan dia. Sebab scam. Tenang kena scam sebab kita reda diri kita jadi jahil. Kita kena cari segala penyebab untuk buang tembok kejahilan. Bagi saya, pandangan saya lah, banyakkan bertanya. Belajar, banyakkan bertanya. Kalau tak nak tanya, saya tanya. Okey. Jundum muhdarun ni maksud dia apa? Apa ni? Diorang ni tak, segala Tuhan-Tuhan palsu diorang tu tak boleh tolong diorang, Allah kata. Padahal dah tak boleh tolong diorang, tapi diorang punya sikap pula macam tentera yang siap dengan Tuhan dia. Muhdarun ni maksudnya apa? Sentiasa hadir bila dipanggil. Itu maksud muhdarun. Muhdarun. Muhdar tu bermaksud Hadir. ha? Hadir. Kalau ikut bahasa Arab, nanti saya cerita dia sudut bahasa Arab lah, sebab takut pening nanti sebab dia dah masuk dengan wazan. Tak apa. Muhdarun ni saya boleh cakap macam ni. Muhdarun jenis panggil hakim, ya tuan, macam tu. Siap sedia. Siap siaga. Ya, macam siap siaga. Maksudnya diorang ni bukan setakat tak boleh tolong. Tuhan palsu diorang ni bukan setakat tak boleh tolong, Allah kata. Tapi sikap diorang pula, dah lah tak boleh tolong, tapi sikap diorang nak setia. Betul tak Allah kata macam tu? Diorang tak boleh tolong kau. Sebenarnya bukan diorang tolong kau pun. Yang kau duk minta-minta sekalipun, dengan belas ihsan Allah, Allah tolong juga. So mereka, bila mereka di akhirat, juga di dunia, mereka minta pertolongan diorang begitu susah, takkan dapat dia tolong mereka, tapi mereka pula bersikap mempertahankan Tuhan-Tuhan palsu mereka. Tu orang macam tu. Bila kita kata, ni salah ni, nombor-nombor kau percaya ni, aku dah try dah, aku cakap ni sebab dah try jadilah aku cakap. Awak dia cakap itu. Sebab dah try jadilah aku cakap, aku ni testimoni. Testimoni tu dekat Facebook dulu ada satu orang tu, dia sama juga ustaz tu, tapi dia yang sebut dekat ni, kata dia tulis apa kat status tu, tapi lepas ustaz dia kena best dah. Dia kata apa, saya kesian dengan orang-orang Melayu kita ni, ramai yang tak tukar lagi nombor telefon, dia kata. Tak tukar lagi nombor telefon dia, macam mana nak berjaya, dia kata. Maksudnya ada orang, bila baca status dia, saya terasa maksudnya kan, syaitan ni boleh bodohkan orang sampai macam tu sekali rupanya. Maksudnya sampai serendah tu syaitan ni mampu tipu manusia ni. Sampai serendah tu akal dia boleh jadi. Kau main-main syaitan punya jarum ni. Sampai sebodoh tu orang boleh fikir. Dia boleh kata kesiannya orang ramai tak tukar nombor telefon. Dia pula kesian orang tak tukar nombor telefon. Bukan kerja kau. Itu kerja syarikat telekomunikasi. Bukan kerja kau pula. Kau risau kau orang tak tukar nombor telefon. Mata kau jadi HQ Telekom tu kau kerja. Tadi ejen ni. Jual telefon. Allah, tu dia kata jundum muhdarun tu katanya. Wala yahzunka qauluhum. Fala kat situ, fa kat situ. Okey, ni last saya nak cerita pasal fa. Boleh tak cerita pasal fa? Fa. Lah jangan. Lah jangan. Fa ni memberi kesan. Fa ni. Sebab satu jenis fa dalam Quran, dalam, sebab saya ingat fa ni masa kelas dengan kat Keluang hari tu. Fa yang memberi kesan kepada tambahan terjemah. Tahu? Tambahan terjemahan. Allah kata dalam Quran, dalam surah Dukhan, Allah kata falaqad yassarnal Qur'ana bilaghatika la'allakum tatadhakkarun. Dalam surah Dukhan. Fa itu sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab Quraisy, bahasa Arab Nabi Muhammad, agar kaumnya senang mendapat pelajaran.
Lepas tu ayat tu datang fa lagi kedua. Fartaqib innahum murtaqibun. Fa yang pertama. Bila Allah kata, kami turunkan Al-Quran, kami mudahkan Al-Quran ini dengan bahasa engkau sendiri yang kau pertuturkan agar kaum kau mudah dapat pelajaran. Maksudnya guna bahasa setempat kan lebih mudah. Kan? So, ayat sebelum tu cerita pasal apa? Kerana fa tu dipanggil fa al-fasihah. Fa al-fasihah ni banyak dalam Quran. Kerana fa al-fasihah ni maksud dia apa? Fa yang mana dia mempunyai kaitan dengan ayat sebelum. Bila kita jumpa je fa tu kita tahu. Selepas fa tu dia ada benda yang Allah nak kaitkan. Sebelum ayat tentang fa tu Allah cerita pasal azab api neraka. Apa kaitan azab api neraka dengan tu? Penafsir kata, dalam Tahrir Tanwirah dia kata, seolah-olah Allah mengisyaratkan apa? Tadabbur tu membebaskan kita dari azab api neraka. Tadabbur Quran. Dia menjadi penyebab untuk kita bebas daripada azab api neraka. Kerana fa kata ada kaitan. Kemudian fa sebelum fartaqib innahum murtaqibun. Fa tu, fa yang kedua tu bukan fa lain pula. Iaitu fa dia panggil fa al-istinafiyah. Fa al-istinafiyah. Silap. Yang fa yang pertama tu fa al-istinafiyah, fa yang mempunyai kaitan dengan ayat sebelum. Fa yang kedua tu bermaksud ialah fa al-fasihah, iaitu fa yang bermaksud akibat. Sebelum ayat tu dia kata apa? Supaya mereka mendapat pelajaran kan. Kalau mereka tak ambil pelajaran, fa, maka tunggulah. Nampak ada guna fa kat situ. Bermaksud akibatnya kau tunggulah nanti akhirat kalau kau tak ambil pelajaran. Fa tu penting. Ini fa ni fa la yahzunka qauluhum. Fa dekat situ lah fa fasihah. Fa yang bermaksud akibat. Bermakna apa? Segala permintaan mereka kepada Tuhan-Tuhan palsu tersebut, kan? Segala kepercayaan mereka meminta kepada Tuhan palsu tersebut, maka janganlah dia menyedihkan kau. Faham tak? Itu fa tu, itu kuasa fa. Maksudnya Melayu maka. Maka tapi kalau kita fikir macam ni tau bang, Quran semua fa semua terjemah maka. Tapi setiap fa berbeza nama dia. Sedangkan terjemahan tulis asalkan fa mesti maka punya. Tapi kalau di sudut bahasa Arab, ada fa punya kaitan, ada fa akibat, ada fa seterus, ada fa bermaksud dan, ada banyak fa. Kat kelas keluang tu, kelas saya sejam cerita pasal 5 fa. 5 jenis fa dalam Quran. Maulah ada orang kata, oh rupanya ustaz, selama ni kita baca semua maka. Memang. Semua memang terjemah maka. Kita hanya tahu perbezaan maka tu semua hanyalah ini fa apa. Itu cara tadabbur sebenarnya. Dia memudahkan kita cermat menentukan huruf ni menceritakan pasal apa, supaya kita boleh buat kaitan dengan ayat sebelum, ayat selepas. Okey, setakat tu kita boleh kongsi sama-sama. So apa yang kita boleh bawa pada malam ni? Ayat yang kita belajar pada malam ni, tutup pula, buka balik.